Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat berkenalan. Yes, selamat kenal Hakim. Tuan Fairuz. Ya, ini panggil ustaz ke imam ni? Ni Hakim je tuan. Hakim. Okay, hari ni saya ada tetamu istimewa, kawan Facebook saya yang selalu bertegur sapa di komen lah tuan. InsyaAllah. Jadi hari ini saya baru berkenalan, baru sampai pertama kali jumpa, dan insyaAllah hari ini kita nak sembang-sembang dengan Tuan Fairuz, dan apa yang kita boleh belajarlah daripada Tuan Fairuz. Okey, Tuan Fairuz, memang asal Kelang? Oh, bukan. Bukan? Bukan. Asal Jadi, mana? saya terlebih dahulu terima kasih lah Tuan Hakim. Jauh datang daripada Sebak Bernam sampai ke Kelang. Itu pun sesat tadi. Tapi Alhamdulillah sampai juga dengan selamat. Seperti mana yang Tuan Hakim tadi sebut, saya Fairuz, kenalan di Facebook. Saya bukan berasal daripada Kelang, tapi asalnya daripada Negeri Sembilan, Port Dickson, Teluk Kemang. Sembilan. Negeri Sembilan. Jadi di sini Dato' Seri lah, Dato' Anwar Ibrahim. PD. Dululah. Dia bertanya sekarang dia dah tukar tempat kan. Perak. Ya, sekarang dia dah tukar lah kan. Dekat Teluk Kemang. Siapa orang-orang tahun 70-an 80-an yang lahir tu dia selalulah dengar lagu apa ni, Dompet Orang, Mandi Mandor. Kan. Lagu Blues Gang. Lagu Blues Gang. So saya berasal dari Sembilan lah. Duduk di sini sekitar tahun 2011, tak salah saya, 2011 sampai 2010 2011. 2010-2011 di sini. Yes, Lama sejak lah. dia tu. Jadi saya bukan orang Jawa lah, walaupun sini sebenarnya kampung Jawa Kelang. Kelang kan? Ya. Sebab sini ada dua Kelang kan, Jawa, Padang Jawa dengan Kampung Jawa. Padang Jawa tu kat Shah Alam. Padang Jawa. Yang JPJ. Ya, betul. Padang Jawa. Ya, tu Padang Jawa. Orang kadang keliru. Kampung Jawa Ingatkan dengan sama. Padang Jawa lain. Situ Padang dia kecil sikit. Okay. Padang Jawa. Sini Kampung Jawa. Kampung Jawa. Ingatkan dia besar sampai ke sana tau. Tidak, dia lain. jajahan lain. Yang tu Shah Alam. Ini Kelang. Oh, okey, baru tahu. Tapi orang keliru lah sebab perkataan Jawa kat belakang tu kan. Padang Jawa dengan Kampung Jawa. Tapi bukan semua orang Jawa. Mungkin asal usulnya ada sejarah Jawa lah kan. Kalau kita lihat sejarah Selangor ni, daripada Bugis, Jawa lah. Okey. Tuan Negeri Sembilan, ada lagi sana sebelum mak ayah? Yang ada sepupu je lah. Adik-beradik ayah semua dah meninggal. Kalau yang ada pun adik-beradik semua dah berhijrah ke Kuala Lumpur lah. So bapa-bapa saudara, adik-adik Kuala Lumpur, adik di Beranang, sekitar. Tapi kalau betul-betul di Teluk Kemang tu yang ada sepupu lah, sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Jadi raya masih balik lagi lah. Kalau rumah ada, ayah ada tanah, ayah ada bina rumah di situ. Maknanya kira rumah macam rumah persinggahan lah, rumah percutian. Okey. Yang menarik Teluk Kemang ni, kalau ikut sejarah, moyang saya yang membuka tanah tu. Ya? Ya. Dia 3 beradik, 4 beradik tak silap saya. Dulu adalah kisah dia. Jadi saya cuba cari sejarah juga kan, menarik sebab bahagian Teluk Kemang terutamanya lah tempat saya lahir membesar pun tak lama lepas tu saya membesar di Kuala Lumpur. Yang menariknya dia tidak ada lorat Negeri Sembilan. Tuan, Di kat Teluk Kemang. orang-orangnya? Ya. Dia tak ada seperti di Kuala Pilah. Kalau Negeri Sembilan ni loratnya macam mana? Lorat orang Nogori lah, orang Minangkabau. Rombak ni, siapa? Orang Minangkabau. Waris. Ya. Dia berbeza. Bila kita susuri sejarah, rupanya kawasan sekitar pantai tu adalah pertukaran antara Negeri Selangor dan Negeri Sembilan. Oh ya? Jadi Kita- dia yang sempadan ni dia tak ni lah. Dia Jadi tengok kalau dahulunya ikut sejarah, ceritanya contoh Negeri Sembilan kan nilai kan. Nilai tu Negeri Sembilan. Itu milik Selangor dahulu. Oh ya? Ya, sama juga dengan Beranang. Beranang tu kalau tak salah saya pun Selangor punya, tapi dia tukar. Dia tukar atas perjanjian. Habis Negeri Sembilan ambil apa? Supaya Negeri Sembilan dapat pantai. Kalau tak, dia tak ada pantai. Oh. Itu sejarahnya lah. Sebab tu saya fikir-fikir balik.
Sebab bila saya menyusuri susu galuh saya ingat saya orang Minangkabau. Tapi bukan. So asal usul moyang saya kemungkinannya orang Bugis, orang daripada Selangor. Mana berlaku peperangan saudara, dia berpindah, berhijrah. Melarikan dirilah. Tapi Bugis pun Selangor dia jarang sebab Bugis ramai Johor. Ya. Kan Zal? Tapi ada juga yang dari Selangor lah. Ya, sebahagiannya lah. Daing tu orang Bugis kan? Daing. Daing. Dia tak tahu. Tak tahu pasti. Macam itulah sejarahnya. Sekejap saya tengok sekejap Dia punya motor. Takut tak terakam je. Sudah banyak kali dah kena. Tak terakam, wayar ni tak pasang. Bayangkan masa duduk tepi jalan dekat masjid. Aduh. Sejam. Aduh. Tapi ni insya-Allah, alhamdulillah. Okey, jadi pindah ke Kelang faktor kerja. Saya lahir Teluk Kemang tapi membesar di Kuala Lumpur sebenarnya. Oh, Kuala Lumpur. Mak ayah Kuala Lumpur lah. Mak ayah saya tentera. Okey. So dia tentera Regimen Askar Melayu. Okay, dia mula-mula di Port Dickson, camp Port Dickson, itu pergilah ke camp Terendap Melaka, kemudian pergi ke Kementah dekat Kuala Lumpur tu. Oh, so berpindah randah lah? Berpindah randah lah. Tapi last kali di Kuala Lumpur lah. Tuan kat Kuala Lumpur lah? Sebab ayah saya besar awal, dia berhenti awal. Okey. Mana dia tak sambung lah servis tu. Jadi semenjak daripada umur rasanya 4 ke 5 tahun dah membesar di Kuala Lumpur. So kalau bila orang tanya orang asal mana, saya selesa cakap orang Kuala Lumpur. KL lah. Balik ke Teluk Kemang mandi laut. Sebabnya itu dah nenek atau nenek kita kan. So banyak membesar di Kuala Lumpur lah. So berhijrah ke Kelang ni sebab kerjaya lah. Kerjaya lah. Saya bekerja di Shah Alam, so dekat dengan sini. Okey, jadi kita nak cerita titik pertemuan kita tuan. Jadi saya ni, jelah kita main Facebook. Tapi saya tak akan like orang punya post orang lain kalau saya tak belajar sesuatu daripada dia. Maksudnya macam ni. Maksudnya kat Facebook ramai orang kongsi. Yelah, kita hak orang tu hak orang lah. Dia nak post keluarga dia ke apa, terpulang pada dia. Tapi saya tak nak like posting seseorang supaya dia tak keluar kat newsfeed kita. Tu tujuannya. Maksudnya kita like algoritma dia lah. Ya, betul. Maksudnya kita like satu sebab kita rasa posting dia ni memang bagus. Memberi manfaat kepada kita. Bukan kita tak suka dia. Faham. Jadi bila saya tengok, yalah kita pun buat konten juga. Maksudnya kita bukan consume je lah, tapi kita juga buat konten dan kita pun tengoklah siapa yang selalu like konten kita ni. Jadi bermanfaat ke? Takut tak bermanfaat je. Okey. Jadi macam mana tu? Sebenarnya itulah perkenalan kita kan. Betul. Engagement melalui algoritma Facebook kan. Saya sebagai pendidik lah, latar belakang saya sebagai pendidik. Jadi pensyarah Universiti Teknologi Mahara Shah Alam lah. Jadi bila jadi pendidik ni kita suka benda-benda yang macam tadi lah Tuan Hakim kata yang memberi manfaat. Sama dalam bentuk dakwah, motivasi, inspirasi, tip-tip bisnes ataupun tips-tips sekarang ni kecerdasan buatan AI. Kan. So saya akan, tak kisahlah orang tu saya kenal ke saya tak kenal ke, kita like je lah. Kan ada masa kita share lah kan. Ada masa kita komen. Kita komen sebab kita pun ada pandangan kita sendiri. Jadi kita beri ulasan lah. Dan saya rasa itulah manfaat Facebook sebenarnya kan. Supaya kita berkongsi ilmu yang baik-baik lah. Benda personal kita kongsi juga, selingan lah. Tapi bukan keutamaan. Kalau tanya saya, keutamaan saya, kalau kata ada yang saya cerita tentang personal sekadar untuk dia simpan memori kat situ supaya nanti dia boleh keluar. Kan? Dia ada features yang itu. Betul. Dia akan keluar bila masa dia akan keluar mengingatkan kita kita pernah ada buat benda itu, kita pernah sampai di situ. Kita pun tak tahu kan. Tapi jaranglah terlalu detail hal peribadi, tapi lebih kepada saya percaya ini wadah kita untuk berdakwah, untuk kita sampaikan apa-apa yang kita rasa kita percaya. Yang beri manfaat pada diri kita dan orang lain lah. Jadi kita gunakan lah. Tapi kalau saya ingat balik kenapa saya friend dengan Tuan, kalau saya ingat lah kelas penulisan ke? Ada jenis kelas penulisan Tuan Zamri tu? Ya. Okey, lepas kelas penulisan tu saya akan add friend semua ahli tu, dalam tu tau. Alhamdulillah. Dalam ahli tu ada 2,000 tau, saya ingat lagi. Dalam 2,000 tu saya add.
Jadi ada orang yang accept masa tu. Bila accept masa tu, saya ingatlah. Tapi lepas tu saya dah tak ingat. Ada yang accept 6 bulan, setahun. Tu saya dah tak ingat lah siapa pula saya. At least saya tak ingat. Betul. Macam tu. Yalah, kita bila ada komuniti tu yang selari dengan minat kita, tujuan kita, dan tentu kita nak follow dia kan. Betul. Dia panggil dia sekufu. Sealiran kan. Dia bukan kahwin je sekufu. Ya. Maksudnya kita nak tahu dia menulis bagaimana, teknik menulis bagaimana. Kan kita nak belajar dari situ. Saya pun buat begitu jugalah. Kita follow lah kelompok-kelompok penulis. Betul lah. Kita tengok posting dia macam mana. Sebab untuk menarik orang membaca, kita perlukan skill sebenarnya. Dia bukan sembarangan tulis sajalah. Main tulis. Dia ada teknik-teknik dia ada hook dia kan. Jadi kita cuba amalkan ilmu yang kita ada lah. Dan dekat situ kita boleh bereksperimen lah. Dan saya tidaklah berniat untuk kejar like ataupun follower sebenarnya. Sebab bagi saya, kalau dalam media sosial ni lebih pada perkongsian kita. Kemana dia sampai tu rezeki lah. Kan siapa yang baca dapat manfaat. Kalau dia kata 100 orang membaca, tapi seorang yang kita berjaya ubah hidup melalui perkongsian kita, saya kata itu sudah bermakna. Ya. Kita tak tahu siapa. Betul. Kan kita tak tahu. Dan mungkinlah sebab itu menjadi saham akhirat kita. Ya, betul. Itu yang paling mahal. Jadi kita tak banyak masa. So platform dakwah kita yang kita boleh gunakan media sosial, kita guna sebaik mungkin. Kan? Tidak perlulah menggunakan media sosial untuk mengadu domba. Macam khutbah Jumaat ni tentang isu perkahwinan dan perceraian. Semua orang tahu isu semasa. Semalam saya cakap kat isteri, saya kata orang lain yang buat, kita guna. Tak adalah untuk peringatan kita sama lah. Yalah. Maksudnya Majlis Agama dia pun mengikuti isu semasa. Isu yang banyak sekarang ni yang bercakap tentang selebriti, bila berkahwin dapat liputan, bila bercerai pun mendapat liputan. Sebenarnya itu isu-isu peribadi sebenarnya. Tidak perlu digembar-gemburkan sebenarnya kan. Sebab dia mendorong mana-mana pihak untuk bila ditanya mungkin tanpa sedar membuka aib. Kan? Sebenarnya itu yang wartawan nak sebenarnya pun. Ya, ini dia ada nilai berita. Sebab tu dalam khutbah tu dia marah kat media. Yalah. Peranan media. Dia disebut peranan media. Sebab kalau orang media ni, kalau anjing gigit orang, itu bukan berita. Berita yang berita? Orang gigit anjing. Betul. Kan? Sebab mana berlaku orang gigit anjing? Itu jadi nilai berita. Kalau anjing gigit orang, benda tu fitrah. Normal kan? Jadi sekarang ni yang kita kena sekolahkan adalah media sebenarnya. Kuasa pengguna sebenarnya. Kita yang consume lah. Ya, sebab kalau kita tidak meraihkan apa yang dipaparkan, tak ambil pot, dia takkan highlight benda tu. Benda tu tak akan dalam algoritma media sosial, dia tak akan keluar lah. Betul juga. Tapi sebabkan kita banyak komen, ramai juga menjadi ustazah spontan. Kan? Memberi ulasan. Ya, memberi ulasan dan sebagainya. Yang kadang-kadang boleh menjatuh kepada fitnah. Kan? Sebab sebab kita tak tahu apa sebenarnya berlaku sebenarnya. Yang kita tahu hanya yang dipaparkan di media. Itu pun mungkin dalam bentuk gambarannya, dia hanya satu keping puzzle saja. Ada banyak lagi puzzle-puzzle yang kita tak tahu yang dapat gambaran sebenarnya. Ya, betul. Dan kita ulas berdasarkan sekeping puzzle yang kita ada tu. Luar konteks lah. Wallahualam kan? Kita tak tahu kan? Tak tahu. Luar konteks ke dalam konteks? Ya, kita tak tahu. Jadi mungkin macam saya isu pendidikan sebab saya dekat dengan isu pendidikan. Tuan pensyarah bidang apa? Alam sekitar. Alam sekitar. Geng Dr. Zaini lah, Zaini Ujang. Ya, lebih kurang lah. Kan, dia dah bersara lah. Dia sekarang dengan berbawah kementerian lah, KSU lah. Zaini Ujang. Dekat UTM lah, saya UITM. UITM Shah Alam. Jadi yalah, media sosial dia sebenarnya umpama pisau kan. Pisau ni kalau kita manfaatkan dia memudahkan hidup kita kan. Dan dia boleh menyelamatkan manusia. Pakar bedah guna pisau kan? Betul. Tapi pisau yang sama juga
boleh mencederakan dan mengambil nyawa seseorang. Bukan menyelamat dah, mengambil nyawa seseorang. Soalnya ialah bukan salah media sosial itu. Itu alat seperti pisau kan. Jadi siapa yang menggunakan itu dan bagaimana dia menggunakannya? Manusia. Kalau kita gunakan pisau yang sama untuk menyelamatkan manusia, dia memberi manfaat. Pisau yang sama juga kita gunakan untuk torek, sodok, mengambil nyawa seseorang. Alatnya sama kan? Sama juga dengan media sosial. Alatnya sama. Sama ada TikTok, Facebook, Instagram. Kita tidak boleh menafikan alat itu wujud. Kita boleh kongsi, boleh guna. Tapi bagaimana kita guna? Ini persoalannya lah. Macam alhamdulillah hakim dia menggunakan media sosial buat postcard untuk berkongsi. Dan alhamdulillah dijodohkan kita hari ini untuk sembang-sembang. Membina silaturahim. Daripada Facebook. Jadi mana daripada media sosial dia menjadi silaturahim dunia realiti. Betul. Kan? Mungkin satu hari saya tak tahu, saya mungkin tersangkut dekat Sahabat Bernam, sekurang-kurang saya ada orang untuk dihubungi. Betul. Kan sebab saya tak ada pun selama ada di sebelah Sahabat Bernam tu, tak ada. Jadi itu kata jodoh. Apa pun sebenarnya alat-alat ni adalah bentuk ujian bagi kita lah. Tapi kalau orang kata media sosial ni toksik, macam mana? Apa pendapat tuan? Macam saya kata tadilah, ubat ni kalau kita ubat ni atau air ni sendiri lah, air ni yang ada depan kita ni, kita boleh minum dia. Tapi kalau kita terlalu minum banyak, dia akan menjadi toksik. Dia berkaitan dengan dos. Air ni, air kosong ni? Kita terhypo, terlalu banyak air. Air lebih pun tak boleh? Tak boleh. Dia bukan keluar daripada kencing saja. Memanglah dia akan keluar prosesnya, tapi dia menyebabkan ginjal kita bekerja keras lah. Okey. So ada kesan juga kesan buruk juga. Ada kesan. Maksudnya, sebab tu dalam Islam dia sederhana kan. Okey. So walaupun benda tu baik, tapi dia still kena ambil dalam jumlah yang sepatutnya. Dia tak boleh lebih. Nasi baik. Daging baik. Tapi kenapa benda-benda dikaitkan dengan darah tinggi, kencing manis? Sebab apa? Terlebih Terlebih ada dos. Okey. So sama juga dengan media sosial. Kalau kita terlalu dipanggil fanatik kan, terlalu menggunakannya, mana tak bersosial secara realiti, itu menggunakannya dengan cara yang tidak wajar, berlebih-lebihan, komen tu berlebih-lebihan, itu yang dikatakan toksik. Sebab saya perasan kalau dunia media sosial ni, dia nak berhenti tu susah. Dia scroll. Dia bergantung kepada apa yang kita carilah kan. Kan apa yang kita cari. Memang sebahagiannya mencari dalam bentuk hiburan. Kan, hiburan. Contohlah TikTok. TikTok semasa mula diperkenalkan, saya pun tak sertai sebab dia banyak tari menari, joget-joget. Dia masa mula-mula kan. Dia mula-mula. Tapi bila kita lihat dah mula ada ustaz, dah ada tazkirah, dah ada motivasi, dah ada konten-konten yang bermanfaat di TikTok. Jadi sebenarnya adakah salah syarikat TikTok? Tidak. Dia pengguna yang mengisi konten dalam TikTok itu sendiri. Jadi kalau ramai yang memberi manfaat dan benda ni algoritma, maknanya kalau kita tengok benda ustaz akan keluarlah posting-posting berkaitan dengan ustaz. Jadi kira geng-geng ustaz ni lambat berhijrah teknologi kan. Teknologi lambat sikit Contohlah kan, ada setengah-setengah ustaz tu, setengah-setengah negeri dilarang, ditarik tauliah ni kan. Atas faktor-faktor tertentu. Tapi dengan adanya media sosial, kita boleh bersama, sama ada di YouTube, di TikTok. Malahan pun dia boleh ambil keratan-keratan itu, jadikan ceramah yang panjang tu jadi lebih pendek untuk kita consume kan. Jadi benda ni menggunakan kebijaksanaan pengguna lah untuk memanfaatkan media sosial ni sebenarnya. So kesimpulannya bukan salah media sosial, dia ada alat dia. Kita lah sebagai pengguna, sama ada kita menggunakan untuk manfaat diri dan orang lain, ataupun kita menggunakan untuk benda yang tidak berfaedah. Dan lebih sedih lagi, dia kata apa, menabur fitnah. Kan? Ini yang kita bimbang sebenarnya. Dia mudah buat pahala dan mudah juga buat dosa. Terutamanya bila dia share tanpa menyelidiki. Itu kuasa viral tu. Kan? Kuasa viral. Dia just klik share.
Bukan sekat share dekat tu, dia download, dia share dekat grup lagi. WhatsApp lagi Kan? sebar banyak. Ya. Jadi kuasa viral ini sekarang kadang-kalanya dia sedihlah pada mangsa yang akhirnya timbul istilah bully cyber. Bully cyber. Bully cyber sebab semua orang menganggap benda tu benar walaupun dia tak tahu konteksnya. Dia disasar kepada seseorang individu tu, semua orang target pada dia. Kan ada seorang warga yang berbangsa India membunuh diri disebabkan tekanan media sosial. Yang buat orang India juga kan? Ya. Kan, jadi ini bukan isu kaum. Kan, kebetulan ni kan benda tu. Banyak lagi sebenarnya kes-kes cyberbully ni mungkin kita tak dapat paparan yang sebenar, mendapat liputan seperti yang baru-baru ni sambutan Hari Kesihatan Mental contohnya. Yang disambut baru ni. Jadi ramai juga yang tertekan disebabkan media sosial juga. Kan? Jadi bergantunglah. Sedahan itu yang terbaik lah. Kalau tak consume, tak boleh juga, tak up-to-date. Dia bergantung jugalah apa tujuan kita. Seseorang. Ya. Ada orang gunakan media sosial ini untuk personal. Dia share info kan pada kumpulan-kumpulan yang selektif. Dia kita boleh friend saja, friend only. Okay. Kan, dia bukan public ataupun me only. Ada kan feature-feature situ. Ada orang yang guna begitu. Kegunaan peribadi sebagai storage. Tempat simpanan kan? Kan? Ada yang guna. Ada yang ingin mendapat perhatian. Kejar like, kejar followers. Yang itu memberi tekanan lah. Dan ada juga manfaat menjana pendapatan. Hari ni kan, ramai orang menjadi jurucakap saja. Masalahnya, diorang main pendapatan ni tuan sampai 50,000 tau. Ada yang dapat. Jadi banyak betul dia dapat. Itu kuasa media sosial. Kalau kita gunakan, kalau kita tengok Khairul Fahmi dia jual produk tu dalam berapa minit saja. Habis Dan tentulah dia tak semudah yang kita nampak. Dia adalah proses-proses dia kan. Tapi kalau maksudnya kesimpulannya, kalau kita guna cara yang benar, cara yang betul, teknik yang betul, kita boleh dapat apa yang kita nak. Tapi semuanya ilmu. Balik pada ilmu. Ya. Sebab kalau dulu perpindahan ilmu tu sama ada dia belajar jumpa guru ataupun buku je lah kan. Sekarang dimudahkan lagi dengan media. Tapi perkara-perkara lain pun sama juga tersebar. Hiburan pun tersebar juga. Ini cabaran kita lah. Cabaran kita bagaimana kita nak menggunakan media sosial itu untuk manfaat diri. Sama ada kita menjadi pengguna, consume, atau kita menjadi content creator, mengisi. Kan? So pilihan tu di tangan kita lah sebenarnya. Sebabnya kalau kita komplain, ini kita dah pergi deep kalau kita komplain salah satu media sosial tu tak bagus lah, tak apalah, tapi kita tak menyediakan pilihan kepada orang lain, jadi kita tak boleh komplain lah. Sebab kenapa kita, kalau kita ada ilmu, kenapa kita tak kongsikan? Sebab kadang-kadang ada orang yang komplain, TikTok tak bagus lah apa benda. Kenapa kita tak jadi orang yang menyediakan konten yang baik tadi supaya orang ada pilihan? Dia pergi TikTok, dia dapat ilmu contohnya kan. Pilihan sebenarnya. Pilihan kat kita lah. Ada orang, dia hanya boleh membuat aduan saja. Membuat aduan? Komplain. Okey, komplain. Kan? Aduan, maksudnya kenapa kau buat itu, kenapa kau buat ni, kenapa kau buat itu. Bising kat media tu je sosial. lah. Dia cakap je. Tapi dia tak menyumbang apa-apa. Betul. Kita mengalu-alu orang mengkritik kita. Tapi adakah kritikan itu membina? Kan? Ini persoalan dia. Kalau dia, baca tadi Hakim kata, dia kritik dan dia memberi cadangan. Sekurang-kurangnya kita tak ada pilihan kan? Okey, yelah aku tak terfikirlah cadangan itu. So boleh buat, kita boleh muhasabah juga kan. Tapi kalau sekadar kritik saja, hentam tanpa ada solusi, yang lebih sedihnya solusi itu dia sendiri tak buat. Kan? Sebab kat media sosial senang. Maknanya dia bercakap benda yang dia boleh buat tapi dia tak buat.
Tapi yelah kat Malaysia ni kerja senang lah. Hantar orang ni memang senang. Ya, dia panggil itu, dia panggil apa? Keyboard warrior. Keyboard dia. Kan? Keyboard warrior. Sebenarnya ini cabaran lah. Kalau tanya saya, kita berada dalam dunia yang dipanggil apa ni, alaf digital ini, yang kita bergantung. Hari ni kalau tak ada internet ni, umpama tidak ada air atau elektrik di rumah. Kan? Jadi bila tidak ada internet, seolah-olah hidup kita ni macam tidak lengkap. Kebergantungan kita pada internet pada hari ini sama seperti keperluan asas, air dan api. Jadi kenapa kita perlu internet? Sebahagiannya adalah konten media sosial. Kan? Selain pada benda-benda yang kita boleh buat productivity lah, kerja kan. Untuk mencari maklumat, kita Google kan. Kita buat dokumen secara online. Itu semua memerlukan internet. Kita masuk dekat cloud, mana kita tak perlu ada storage yang fizikal, dan kita boleh bekerja di mana-mana. Jadi dunia digital ni memudahkan kita. Flexibility. Ya. Tapi pada masa sama dia hadir dengan cabaran jugalah. Okey tuan. Kalau Facebook, tuan daripada tahun berapa masuk? Semenjak dia perkenalkan lah. Lama. 2008 lebih kurang. Zaman pekerjaan lah, dalam pekerjaan. Ya, saya rasa 2005 dah ada, sebab saya masih ingat lagi saya memang aktif dalam kata internet ni. Dulu dipanggil MRC lah. Dia ada chatbot. Yahoo Messenger zaman-zaman tu lah. Ya, Yahoo Messenger sebagainya. And then saya juga ada satu forum. Forum ni dia dipanggil Melayu.com. Melayu.com ni dulu popular lah. Dia ada topik-topik. Macam hari ni orang boleh memilih topik untuk berkongsi idea lah. Okey, masa tu dia cukup popular. Tapi bila dah ada mula ada Facebook, belum tu tenggelam lah. Sama juga blog dulu zaman blog. Zaman blog kan. Sebelum zaman blog lah. Memang dah ada lah. Dia ada peringkat-peringkat kan. Kan? Daripada chatting, tu blog, lepas blog tu baru pergi pada kalau dahulu Yahoo Messenger lah, ataupun kalau dipanggil apa, kalau handphone kita dulu panggil apa, kalau di China masih aktif lagi, dipanggil apa, saya lupa nama dia, yang kita boleh chat orang berdekatan kita. Apa nama dia? WeChat. Yes, WeChat kalau di China sangat popular. Sebab dia menggunakan WeChat tu sebagai alat pembayaran. Pembayaran? Maksudnya kita sekarang macam Touch 'n Go kan? Dia boleh bayar benda tu. Yes, WeChat tu sebahagian daripada kehidupan mereka. Kan? Kita banyak pilihan. Kita boleh Touch 'n Go, kita boleh pakai bank kan, kita boleh pakai booth kan. Kalau Friendster pernah? Friendster zaman tu dia sekejap je, dia pendek je hayat dia. Friendster, MySpace. Ya, hayat dia pendek. Bila keluar dia Facebook dia tenggelam terus. Tinggal sejarah lah. Tapi sempat zaman tu? Sempat sekejap lah. Sebab saya benda-benda yang bila sosial ni saya agak selektif lah. Sebab kita nak menyumbang. Kalau kita sekadar konsum saja, dia sekadar mengambil masa kita lah. Kan ada orang mencari jodoh, niat dia begitu kan. Dia bergantung pada niat individu lah. Tuan, Facebook, yang niat menulis tu, memang daripada dulu pesyarah memang banyak menulis lah kot. Sebelum saya jadi pesyarah pun memang saya macam saya kata, jiwa saya jiwa pendidik. Saya suka berkongsi. So kalau Facebook menulis kat mana? Kalau dekat forum tu saya jadi moderator. Tukang buat lah. Bukan moderator, kita kawal pengguna. Habis kena buat dashboard dia ke? Itu ada programmer buat lah. Kan? Programmer yang buat. So maksudnya topik-topik tu tuan yang cadangkan lah? Ya. Tak, topik tu pengguna yang boleh. Kita kawal dia punya perbincangan. Maksudnya kalau kadang-kadang dia dah terlalu tegang kan, kita moderator macam tu lah. Sama ada kita boleh stop posting tu. Kalau dulu buat apa? Delete posting tu kan. Buat apa dulu? Saya kalau dalam bentuk dia ada banyak tema. Tema sukan, tema kebudayaan, tema kesenian. Kalau dalam saya ni konteks yang agak serius lah. Dia panggil dipanggil apa lah, perbincangan subtopik tu lebih pada
Saya tak tahu. Saya lupa nama dia. Tapi dia berat lah, perbincangan berat. Politik terutamanya. Okey, maksudnya perbincangan tu bukanlah perbincangan tentang bidang tuan lah. Bukan. Okey. Masa tu saya belum jadi pensyarah lagi. Okey. Belum jadi pensyarah lagi. Okey. Belum lagi jadi pensyarah. Kalau pensyarah tu berapa tahun tuan? Saya start kerja 1999. Saya graduate belajar habis 98. Dekat Universiti Kebangsaan Malaysia. Okey, lepas tu saya kerja tahun 99 lah. Saya kerja pun jawatan pun namanya pegawai pendidik. Walaupun bukan kerja saya buat content education. Content pendidikan untuk satu nature park. Sekarang ni Paya Indah. Dekat Dengkil. Zaman 99 tu dah ada. Buat konten tu. Maksudnya kita kerja saya menyediakan bahan pendidikan. Ya, maksudnya istilah konten tu maksud dah ada. Dah ada lah. Cuma dia tidak viral macam hari ni lah. Dia konten dia consume pada tradisional lah. Ya, tapi maksudnya kira buat konten lah maksudnya kan. Istilah tu ada lah maksudnya. Dah lama lah maksudnya. Ada. Okey. Cuma istilah tu tak bagi konten lah. Dia kadang macam kalau sekolah dia bagi buat silibus. Okey. Tapi kandungan lah kan sebenarnya kan. Ya, betul. Maksudnya ialah daripada zaman dulu dah ada lah benda konten ni kan. Ya. Cuma bila ada media sosial ni lagilah dia terdedah lah ataupun lebih menonjol. Ya, betul. Sebab bila dalam media sosial ni adalah bahan yang kita sediakan untuk media. Kan? Dia panggil content creator. Jadi kalau tuan menulis sebenarnya bidang apa ya? Saya minat macam-macam lah. Terutamanya motivasi lah. Saya minat berinteraksi dengan orang, mengubah hidup orang. Oh ya. Jadi facilitator apa? Salah satunya facilitator kan. Sebelum bersyarat ada buat facilitator. Zaman belajar lagi dah jadi facilitator. Okey, zaman belajar. Zaman belajar memang aktif lah jadi facilitator. Sekolah apa? Dekat universiti, pergilah sekolah-sekolah. Yang baru-baru ni apa kalau orientasi tu mesti ada lah. Bila saya bekerja saya memang dijodohkan dengan bahagian haiwan pelajar. Saya pernah jadi pengetua di kolej, saya pernah jadi warden di asrama, lepas tu saya pernah jadi timbalan rektor HCP haiwan pelajar lah dekat kampus UiTM Pulau Pinang. So jiwa saya memang untuk membangunkan manusia. Jadi sebab tu bila saya nampak yelah kalau tuan baca pun cerita-cerita saya lebih ke arah untuk mendidik orang. Memberi maklumat. Contoh dalam konteks hari ni saya adalah pesakit kanser. Bila saya jadi pesakit kanser, saya fikir dulu saya tak pernah consume konten itu. Kenapa saya tak consume konten itu? Sebab tak ada orang sediakan. Bukan salah sesiapa kan, tapi tidak ada orang berkongsi maklumat tentang kanser itu. Sebab itu dia menarik minat saya untuk jumpa dengan tuan. Sebab kalau orang dah kena kanser tuan, dia dah tak minat dah nak buat benda-benda ni. Adik tutup air dik. Dan dia boleh jadi apa? Tutup air dik. Dia boleh jadi ni lah, murung kot maksudnya. Murung ke dia mengenang nasib dia ke. Macam tu lah. Dia macam ni bila orang kata penyakit kanser ni dikait dengan kematian. Okey. Jadi pesakit kanser seperti saya ni, bagi saya dia adalah insan yang terpilih. Kan? Selagi kita ada hayat di kandung badan masih ada boleh bernafas lagi. So, apa yang saya boleh buat? Dalam keadaan yang saya tak bekerja, saya cuti kan. Dicutikan? Saya cuti MC. Cuti sakit. Sudah berapa lama? Dah setahun dah. Kanser tu baru je lah. Ayah tengah cakap. Dia kat dalam ni tadi. Kanser tu baru je lah. Kanser tu saya dapat Oktober tahun lepas. Oktober tahun ni genap setahun lah. Setahun lah. Masa kena tu, tuan jatuh sakit ke macam mana? Okey. Ini yang saya nak beri kongsi pada masyarakat di luar sana. Ramai pesakit kanser, terutama kanser usus lah. Okey. Dia hanya dapat tahu bila keadaan dah stage 3 dan stage 4. 3-4 tu dah teruk lah. Okey.
Nanti saya terangkan stage 1 apa, stage 2 apa, stage 3, stage 4. Okey. Okey, kebanyakan dia tahu dia dah masuk stage 3, stage 4. Okey. Sebab apa? Pertamanya dia tidak ada ilmu. Macam saya kata ni, kita tidak ada maklumat. Okey. Jadi bila tidak ada maklumat, kita sukar membezakan sakit perut yang biasa dengan sakit perut yang boleh dikait dengan kanser usus. Okey. Sebab bagi kita, kalau kita kata sukar membuang air besar, kita kata sembelit. Sakit biasa. Kan? Ataupun kita berak keluar darah, kita panggil buasir. Okey. Ataupun kadang-kadang kita rasa senak. Kita jumpa doktor, doktor pun kadang-kadang dia diagnose pun dia tidak kaitkan dengan kanser. Kan? Okay. Jadi simptom-simptom ni, maklumat gejala-gejala ni kita tak tahu. Jadi bila saya mengimbau kembali, sebenarnya tanda-tanda tu dah ada tapi kita ignore. Okey, sekejap Gejala tu, contohlah buasir je kan, dia berlaku sekali ke dia banyak kali? Contoh dalam kes saya saya didiagnose kanser usus disebabkan berpunca saya demam je, bukan sakit perut. Saya demam berturutan. Okey, kerap demam lah. Sehingga yang kali yang ketiga saya pergi klinik, doktor tengok buku saya pucat. Dia ambil sampel darah. Dia check. Itu dia kata darah saya rendah. So dia refer saya ke hospital lah untuk tambah darah. Bila pergi hospital, selepas tambah darah, doktor akan buat penyiasatan. Mana darah kau pergi? Betul kan? Kalau dia akan tanya sebab mana darah tu keluar? Dia mesti menyebabkan darah tu rendah. Dia akan tanya kita, adakah kita pernah berlaku pendarahan, terutama bahagian sistem pencernaan kita usus lah, maknanya berak berdarah ke. Pada masa tu saya tak nampak darah. Berak saya tak nampak darah. Sebelum tu tak ada lah. Memang tak nampak darah. Tak ada. Okay. Tapi dia ambil sampel najis, masuk ke makmal dan didapati dalam najis tu ada darah. Dari situ dia buat penyiasatan lanjut lah. Dia akan buat kolonoskopi, maksudnya dia masuk kamera dekat perut dengan usus untuk tengok punca di mana berlakunya pendarahan. Kan? Dari situ dia dapat jumpa ketumbuhan. Okey. Oh, kanser ni ketumbuhan? Ya, ketumbuhan tu dia akan ambil sampel, dia panggil biopsi. Ambil sampel benda tu, dia ambil tisu dalam tu, dia hantar ke makmal untuk dia buat analisa. Nak pastikan confirm ke ada tak itu kanser tisu biasa atau tisu kanser. Bila dia dah buat analisa tu, baru dia sahkan. Saya pergi jumpa pakar bedah untuk dia diagnose berdasarkan report tersebut. Dia sahkan saya adalah pesakit kanser. Okey, pada ketika itu kita tak tahu lagi tahap berapa. Tapi dah sah kanser lah. Maknanya dia kata anda disuspek kanser. Suspek? Maksudnya tapi biopsi tu the report dah keluar lah. Sel tu sel kanser lah. Okay. Cuma dia punya, dia nak mengesahkan lebih lanjut ialah dia kena tengok CT scan dan dia kena operate, dia nak tengok kat mana benda tu. Tak, yang tadi tu proses tu berapa lama keputusan dia bila dia ambil sampel tu? Alhamdulillah lah, saya dapat rawatan di Hospital Al-Sultan Abdullah di Puncak Alam. Okey, ataupun dikenali baru sebagai ke? Tak pernah dengar. Baru tak baru, dah lama jugalah. Ya, Sultan Abdullah. Dipanggil singkatan HASA, HASA, Hospital Al-Sultan Abdullah. Ataupun mudah dikenali sebagai Hospital UITM. Sebab dia berada dalam kampus Puncak Alam. Mana dalam compound dia milik UITM lah? Ya. Hospital Penyelidikan. Jadi untuk UITM sajalah? Tidak. Sesiapa saja boleh pergi. Macam PPUM, macam kerajaan lah? macam Pusat Perubatan Universiti Melaya. Okey. Sama juga dengan HUKM, Hospital UKM. Sebab UiTM ni yang pertama ya? UiTM ni maksudnya PPUM ada hospital kan? PPUM panggil Pusat Perubatan Universiti Melaya. UKM pun ada hospital Universiti Kebangsaan Malaysia. UiTM dipanggil Hospital Al-Sultan Abdullah. Ni yang pertama kan? Ya. Dia tak ada? Okey. Jadi di situ tak ramai pesakit lah berbanding hospital-hospital yang lain. Sebab dia agak jauh kan. Dia bukan betul-betul dalam bandar. Macam Kelang, Ampang Rahimah, di rumah saya dekat. Tak pergi sini? Tapi padat. Ramai orang. Tapi dari segi dekat tu memang
Dia dalam 10 minit, 15 minit je. Tapi boleh maksudnya kalau Boleh kalau buat saya nak rawatan. pergi refer, nak pergi rawat Boleh. dapat rawatan tu. Saya Okey. memilih pergi 45 minit daripada sini ke Puncak Alam. Oh ya. Tujuannya untuk mendapatkan rawatan yang lebih cepat lah. Okey. Oh ya, sebab tuan pun UiTM punya orang. Ya. Dia UiTM tak UiTM pun dia Sama berdasar je. kes sebenarnya. Okey. Kan mana Maksudnya sana ada pakar jugalah. ada pakar untuk bedah dan juga pakar onkologi. Okey. Tapi maksudnya kalau ada apa-apa penyakit, jaranglah kita dengar dihantar ke Hasa namanya tadi. Singkatan ni lah. Hasa. Tapi selalu kita dengar sama ada Kelang ataupun Sungai Buloh. Ya itu sebab kalau kita berdekatan tu. Okey. Itu pilihan kita sebab kalau macam saya dahulu apa-apa urusan saya pilih PPUM berbanding Ampar Rahimah. Okey. Sebab pertamanya BM compact juga ke? kalau untuk kanak-kanak dia ada bahagian kecemasan kanak-kanak. Berbeza dengan sini. Sini semua saya satu tempat. Satu tempat. Sana kalau yang dia ada kecemasan biasa, kecemasan kanak-kanak. Asing lah. Ya. So kalau ada kes kecemasan, kita pergi kat sana. Tengok waktulah. Kan kalau waktu puncak, waktu bekerja tu mungkin ambil masa lah. Tapi kalau bukan lepas waktu kerja, dalam 20 minit, 30 minit dia boleh sampai dah PPM. Jadi yang tadi tu berapa lama tadi? okey, berbalik pada diagnose kanser saya, okey. Doktor hanya mengesahkan stages tahap. Bila dia dah bedah, dia keluarkan usus tu, dia potong usus yang ada kanser tu, dia potong. Dia hantar ke makmal. Dari situ dia buat analisa. Dan saya disahkan stage 3. Okey, apa beza? Stage 1, 2, 3 dan 4. Dia paling tinggi? 4. 4 tu dah akhir. Dia tak ada 5? Tak ada. Stage 1 tu ketumbuhan itu berada di permukaan saja. Maknanya dia kalau kita ada kulit kita ada berapa layer. Okey, dia hanya kat situ saja. Itu stage 1. Okey. Stage kedua ni dia dah masuk ke dalam tisu. Maksudnya dia dah berakar lah. Maknanya dia dah ke dalam lah. Okey. Tapi masih tak merebak, dia masih di situ saja. Kalau kata ni usus, jadi kat situ je. Permukaan saja. Itu stage 1 dan 2. Beza ni dia punya ciri-ciri dia lah. Satu kat permukaan, satu dah masuk ke dalam lah. Stage ketiga ni dia dah keluar daripada usus, dia pergi ke lenjar. Keliling usus tu. Dia dah pindah tempat lain lah? Tak, masih di usus. Tapi ke lenjar. Dia kita dalam sistem badan kita ada kelenjar. Noodle lah. Dia lagi dalam ke apa? Di luar. Dia kalau ada usus, dia ada salur-salur darah, dia dah mula keluar dekat. Tapi masih di usus. Kalau tempat samalah. Kalau sini je lah. Dia maksudnya dia dah kalau ini tisu, dia dah keluar. Okey. Dah tembus lah. Dan maksudnya dia ada kelenjar lah. Ada kelenjar sistem tu lah. Stage 4 ini dia dah mula berebak ke organ yang lain. Mana kalau ni usus, keluar daripada usus lah. Dia pindah kepada hati, dia boleh pergi merebak ke paru-paru, dia boleh merebak pada ginjal. Itu dipanggil metastasis. Metastasis maknanya dia dah mula merebak. Stage 4 ni stage yang paling serius lah. Maksudnya dia mula merebak dan dia sampai habis lah ya? Maksudnya sel kanser ni, dia bukannya dah habis merebak yang keempat tu? Keempat tu bermaksud dia dah berpindah pada organ yang lain. Itu maksud dia. Daripada usus, tiba-tiba kita ada kat hati. So apa kesan dia? So akan merasakan hati jugalah. Ya. Okey. Sel kanser ni, pergi cakap dengan aku. Okey. Sel kanser ni adalah sel yang membiak secara tidak normal. Sel kita memang membiak sampai masa dia akan mati. Akan timbul sel baru. Ya. Kan? Macam kuku kita akan panjang-panjang, rambut kita akan panjang-panjang, akan ada keluar sel-sel baru kan. Lepas tu dia akan mati, kita buat perkumuhan, kita buang dalam bentuk air kencing, kita buang dalam bentuk najis. Benda tu dia ada sistem badan lah untuk mengumpul sel-sel mati kan untuk kita buang. Apa yang berlaku? Sel kanser ni dia tumbuh tidak normal. Dia tumbuh. Itu dia kata tidak normal. Dia tidak macam sel lain. Sel lain bila dia tumbuh, dia ada sistem pertahanan. Kalau dia lebih dia akan potong. Body kita akan protect. Bila berlaku sel kanser ni, sistem badan kita dah tak normal.
Mana bila dia membiak tak ada orang yang nak mempertahankan dia. Ya. So dia akan membiak. Dia akan mengganggu sistem kita lah. Contoh, Kalau mengganggu sistem kalau contoh dia usus, dia membiak, dia blok usus tu. So kita tak boleh buang air besar. okey, so maksudnya dia akan memberi kesan dari segi fizikal lah. Ya. Yeah. Sama dengan hati, dia akan mengganggu fungsi hati. Kalau di paru-paru, dia mengganggu fungsi paru-paru. Maksudnya saya nak kata kanser ni dia mesti ada kesan dari soalan lah. Maksudnya kalau yang saya risau ni penyakit yang kalau kita tak sedar tiba-tiba kena. Memang. Macam saya kata, kita tak tahu, tiba-tiba dapat kanser usus. Saya tak sakit perut. Tak sakit lah. Ya? Sakit-sakit berulang pun tak ada. Hanya demam tu sajalah. Puncanya demam seminggu tu lah. Tetapi bila kita ada ilmu. Okay. Bila kita ada ilmu, itu penting tu. Contoh. Bila kita ada ilmu, kita imbau balik, tanda-tanda tu dah ada tapi kita ignore. Contoh, najis kita sentiasa warna gelap. Najis kita sebenarnya dia akan berubah warna mengikut apa kita makan. Betul? Kan? Betul. Tapi kalau dia berpanjangan gelap, bermaksud dia dah ada darah. Bahaya juga ni. Okay. Sebab saya ingat macam saya suka minum kopi. Jadi kita ingat memang kita punya najis ni gelap je lah. Tak juga. Tak juga Sebab kita walaupun kita minum kopi, tapi kita konsum benda-benda yang lain. Bukan semata-mata kopi Okay. Okay. Kan. Kafein ni biasanya kalau kita boleh tahu, bila buang air kecil dia akan berbau. Betul. Kafein lah. Kafein lah. Okey, buang air kecil. Untuk najis stool pula, najis ni dia bergantung apa yang kita makan. Okey. Dan dia bergantung juga jumlah air yang kita ada. Ada masa dia keras, ada masa dia cair, ada masa dia bentuk bulat, ada masa bentuk lepeh. Kan? Okey. Perkara kedua yang saya perasan tapi saya ignore sebab tak ada ilmu, bentuk dia tak normal dah. Macam mana? Okey, bentuk normal dia akan stool tu dia akan bentuk bulat kan? Sekali-kala je kadang-kadang kita cirit-birit, okey? Cair Sebagainya. Stool saya, najis saya tu dia seolah-olah macam tebu tu dia masuk mesin, bulat, dia keluar mesin dia lepeh. Pipih. Faham tak? Jarang kan kita tengok najis pipih. Pelik lah. Kalau kita tengok pelik lah. Ya. Okey, dia tak bulat. Ya. Dia macam seolah macam dah keluar mesin tebu tu dia lepeh. Tuan perasan lah masa tu? Ada pernah perasan lah? Ada. Tapi ignore. Sebab kita tak tahu benda tu tak normal. Okey, so maksudnya dia tak rasa pelik lah masa tu? Tak adalah sebab kita boleh buang air besar. Buang air besar masih sama. Tak, sebelum kanser, maksudnya tuan dah buang air besar kan? Tu perasan tak bentuk tu perasan? Besar tapi kita ignore sebab tak ada ilmu. Okey. Tapi bila kita dah jadi pesakit, kita baca, itu tanda-tandanya. Baru kita tahu. Maksudnya dia akan keluar sekali-sekala ke memang setiap kali berak macam tu? Okey. Bila kita dah keluar dalam bentuk macam tu, yang ketiganya ialah kita rasa nak cuba meneran. Dia mula macam tak normal. Tak puas lah. Mana kita buang air besar, kita rasa ada lagi. Ya? Itu tak puas. Maksudnya macam duduk lama kan, masih ada lagi. Kita tunggu kan nak keluar, tak keluar-keluar kan. Risau juga tu. Jadi itu adalah tanda-tanda sebenarnya. Selain pada kalau biasanya penurunan berat badan. Okey. Penurunan berat badan. Ataupun dipanggil yang paling jelas pendarahan lah. Kat mana? Bila keluar najis nampak darah. Okey. Itu yang jelas lah. Itu kerap lah? Saya tak pernah. Tak pernah. Sebab tu saya kata saya tak ada syak benda tu berkaitan dengan usus. So maksudnya ini general punya simptom? Ini bila kita dah jadi pesakit, kita membaca baru kita tahu itu tanda-tandanya. Sebahagian antaranya lah. Maksudnya bukan semua kena tanda keluar sama? Tak. Berbeza-beza? Ya. Yang terbaiknya ialah kalau kita ada gejala-gejala yang tidak normal lah. Bagi kita rasa macam kita syak benda ni tak normal. Biasa kita syak tak normal, kita jumpa tu benda tu kita pergi jumpa klinik biasa. Kita tak buat saringan. Saringan maksudnya? Okey, saringan ni ialah nak memastikan yang apa yang kita alami itu adalah penyakit biasa, bukan berkaitan dengan usus. Saringan ni ialah pertama paling simple adalah klinik kerajaan ada, dia akan ambil sampel najis, dia nak tengok dalam najis ada apa. Kalau ada darah, baru dia akan pergi next step, masukkan kamera. Itu panggil saringan. Okey. Kalau kita buat saringan awal, mungkin kita dapat detect di masa stage 1 atau 2.
Sebab itu kerajaan buat kempen pada tuan-tuan dan puan-puan yang umurnya 40 tahun ke bawah. Selalunya saringan kesihatan 2 tahun sekali. Okey. Biasa kita buat kan, medical check up, dia panggil medical check up. Semua satu Kita badan. check lah satu badan. Okey, tapi biasanya untuk kanser usus orang jarang buat, orang biasa ambil darah saja. Ambil tekanan, ambil bacaan. Maksudnya kalau full medical check up tu tak masuk usus. Dia hanya kanser marker saja. Ha? Kanser petunjuk kanser. Tunjuk kanser. Dia pakai apa sajalah. dia ada banyak. Okey. Sama ada kanser prostat ke, kita boleh minta lah request sebab dia ada analisis yang berbeza. Itu saringan. Bagi umur 40 tahun ke atas, kan, disarankan setahun sekali. Check. Tapi ni yang kata kan, ini yang kata ketentuan ilahi. Saya dah buat saringan sebelum COVID. Okey. Badan saya semua, rekod semua cantik. Tidak ada isu, tidak ada potensi kanser tu, tak ada, darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, semua alhamdulillah. Itu buat kerana kesedaran ke? Memang dah sampai umur 40 kan. So maksudnya ilmu tu dah ada lah sebelum tu. Saringan kena buat lah. Bila umur 40 kena buat saringan. Okey. Itu memang asas kesedaran tuan sendirilah. Memang kita kena buat dah. Umur 40 tu kena buat dah. Sebabnya awal juga, sebab selalunya saya tak sebut tu saringan. Maksudnya kalau orang pencen, dia masih baru buat buku, dia baru cek kesihatan lah maksudnya. Dia akan lewat lah tu. Biasanya. Akan lewat. Dia biasanya macam kita pergi kerja kan, nak mohon kerja, dia ataupun masuk universiti, dia akan buat minta medical check up. Medical check up. Kan? Walaupun medical check up tu simple lah, yang biasanya universiti minta Basic je. atau tempat kerja minta basic lah. Tapi untuk saringan ni, kita boleh request lah kita nak tengok apa. Okey. Sama ada kita nak tengok. Saya tak tahu ni boleh kesan ke tak. Saya minum dah. Boleh. Dari situ dia panggil, dia baca, adalah istilah perubatan dia sebagai petunjuk kanser. Okey. Petunjuk kanser Ya, ataupun bahasa Inggeris panggil apa? Cancer marker. Marker. Petunjuk kanser lah. Baru lalu setengah bacaan adalah bacaan dia tu. Bacaan protein, bacaan apa dia. Di situ dia memberi trigger lah. Memberi petunjuk. Dia bukan mengesahkan kita ada kanser, tapi dia memberi petunjuk ada potensi kanser. So maksudnya bila ada tanda tu, kita kepada check up lah. check ah. Ya. Dia bukan mesti Ya. Dia bukan mesti. Ya. Tapi kita kena sedar. Ya. Okey. Sebabnya saya hari tu pernah selama sebulan tau. Saya tak pernah selama sebulan. Saya memang fikir ke arah tu je. Kanser ni. Sebab orang sekarang ni penyakit pelik-pelik kan. Tak tahu ada kanser, tak tahu ada kanser. Saya tak tahulah, mungkin dah ketentuan ilahi. Bila saya dapat kanser, orang keliling saya pun dapat kanser. Kawan-kawan saya ada yang Baru kanser. tahu. Dia macam baru ni saya jumpa kawan dia dapat kanser apa yang bahagian hidung. Dia ada istilah lah kanser hidung. Yang baru ni kanser paru-paru. Kanser paru-paru? Ada. Kanser paru-paru, kanser prostat. Lelaki biasalah kanser prostat. Kanser paru-paru, kanser darah ataupun limfoma. Limfoma tu Kanser dalam darah. Dia macam leukemia. Okey, jadi macam baru ni saya balik, mak saudara dapat kanser hati. Nak betul? itu kebetulan dia check ke apa? Dia ada gejala lah. Lepas tu dia pergi check. Mana Tak, saya pun check. dia sebaik-baiknya buat saringan lah. Apa-apa hal pun kita sedar ke tak sedar, penyakit tu kalau dia ada lah kan. Buat saringan. Istilahnya pemeriksaan kesihatan menyeluruh lah. Saringan Okey, so maksudnya adakah bila yang orang di sekeliling tuan tu dia tahu cerita tuan, so dia orang pun buat saringan? Tak. Bila kita tahu cerita macam ni, bila kita tak tahu kawan-kawan kita dapat kanser kan, bila kita dapat kanser dia baru cerita, aku pun kanser. Oh, maksudnya dia baru kongsi lah. Yelah, ataupun kadang-kadang kita baru tengok status dia kata dia baru dapat diagnose kanser paru-paru. Faham tak? Bukan diminta lah, mana kita nampak ujian tu serentak dengan kita dapat, dia pun dapat. Tapi kebanyakan umur macam ni lah, mungkin sebab faktor umur jugalah. Saya dah umur 50 tahun, kawan-kawan umur 50 tahun. Memang umur 50 tahun ni, dan untuk kanser usus risiko dia 50 tahun ke atas.
50 tahun ke atas. Tapi banyak kes juga, kes usus yang muda-muda pun dah dapat. Ada. 28, Ada juga. 30 ya. Okey. Dia tak semesti atas Umur, faktor secara statistiknya kerajaan melaporkan risikonya 50 tahun ke atas. Tapi dia boleh juga dapat pada orang yang bawah daripada 50. Okey. Okey tuan. Dari kanser usus ni ada tak antara punca-punca inilah kemungkinan saya kena kanser? Okey. Dia panggil agent kanser. Agent. Agent lah. Penyebab kanser lah. Penyebab. Okay. Penyebab kanser ni ada banyak. Ada banyak. Pemakanan kita banyak makan makanan yang proses. Okey, bila proses ni dia banyak benda-benda yang unnecessary, benda-benda yang kita tak perlu pun dia letak. Contohnya bahan pengawet supaya dia tahan lama kan, dia proses kan, supaya kita boleh market kan, benda tu kita boleh makan. Contoh macam burger, hotdog, nugget, tu biasalah makanan memang ada proses. Maksudnya dia antara faktor yang boleh menyumbang. Barbecue, bakar-bakar, merokok, gaya hidup. Merokok pun Merokok untuk kanser paru-paru. Kan, Tapi gaya hidup ni macam stres. Gaya hidup pun boleh bagi kanser. Salah satu penyumbang. Jadi dalam arti kata yang paling mudah, tidak ada satu ejen yang kita kata ejen A boleh menyebabkan penyakit ni. Tak ada. Sebab dia sebagai ejen. Okey. Dia banyak. So maksudnya kita tak boleh tentukan inilah punca aku kena kanser. Tak ada lah. Tak ada. Kalau tanya saya, ialah dari segi gaya hidup saya lah. Sebab saya aktif dengan pelajar, keraplah juga bersukan. Bersukan aktif. Kan maksudnya adalah aktivitinya. Banyak je juga. Ada banyak lah kan. Mungkin kerja, mungkin juga sebab bila pendidik ni kerja siang mengajar, malam tu ada kerja lagi kan. Mungkin menyumbang, kita tak tahu. Stres lah. Mungkin. Okay. Lepas tu kalau saya pula jenis makan bukan jenis makan orang suka bertambah. Saya makan amount yang kecil. Berhenti sebelum kenyang. Maksudnya kalau kita walaupun sedap, kalau kita dah tak boleh makan, kita stop je lah. Memang itu amalan tuan lah. Memang tak boleh makan banyak. Memang tak boleh makan banyak. Makan portion bila saya masih ingat lagi, bila berat badan saya dah cecah 70, maknanya saya kena turun berat badan. Memang maksudnya jaga BMI lah. Jagalah sebab kita dah tahu dah benda tu, sebab nanti akan efek kesihatan kita. Okey. So maksudnya tuan adalah orang yang jaga kesihatan lah. Maknanya kita tahu BMI ID saya 65. Contohnya kan. So kita jagalah parasut. Kita bila cecah 70 tu kita dah tak boleh ni. Dah terlebih dah. Kita kena turun kan. Kena ada kesedaran dengan tu lah. Kita kena kurangkan makan, banyakkan exercise kan. Sebenarnya untuk penurunan badan yang berkesan adalah kawal makan lah. Makan Exercise ni menyumbang 10 ke 20% je. Sebab sebenarnya ada orang yang sanggup makan banyak tapi dia sanggup biar senam lebih daripada makan banyak. Bukan tak boleh, sebab faktor untuk mengurangkan berat badan adalah portion yang kita ambil sebenarnya. Kalau kita kekalkan portion yang kita senam, benda tu dia hanya membakar lemak sajalah. Dia tak makan lemak yang lama yang dah jadi tisu otot kita tu kan. Yang itu yang sebab tu senaman ada dua kan, sama ada kita membina otot atau untuk kardio jantung. Senaman ni jadi senaman. Lah kalau macam jogging, berkayuh basikal tu kardio lah. Jantung. Jantung lah. Okey. Kalau kita main angkat berat tu muscle lah, bina otot. Okey. Kalau badminton kardio lah. Kardio lah. Sebabnya kita lari. Kan. Kardio lah. Dia tak adalah sampai bina otot. Tak ada orang main badminton naik otot dia, tak ada kan. Tak ada. Saya tengok Tuan Hakim punya banyak main badminton. So maksudnya yang kita perlukan dua-dua ke apa? Satu. Yang pertama yang kurangkan makan dulu. Okey, kurangkan makan. Itu antara cabaran. Itu dalam Islam kata kena puasa. Sebabnya puasa sunat Isnin kami tu yang terbaik lah. Tapi janganlah Isnin puasa kami rasa Rabu tu makan tak ingat dunia. Tak boleh juga. Tak jadi juga. Maksudnya bila kita latih puasa tu supaya kita tak banyak makan pada hari-hari yang lain. Sama juga yang terbaru saya baca. Siapa kata kita perlu makan 3 kali sehari?
Kita ada dah dididik kita tu. ya kita badan kita kata sarapan itu tengah hari, malam kan. Kalau ada bosan lagi dia ada 5 kali makan. Minum sarapan, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper kita. Kedai mamak kan. Oh, itu tak. Itu lagi lah. Kalau ikut keperluan badan kita 2 kali makan dah cukup. Ya. Kalau kita baca sunnah Nabi pun kan bukan makan banyak pun. Berhenti sebelum kenyang tu lah tadi tu. Kalau daging pun dia makan pun jarang, bukan selalu. Kita di hari-hari makan. Okey, jadi dalam banyak-banyak ejen tadi tu pemakanan. Banyak faktor lah. Itu doktor bagi tahu ke hasil penelitian? Boleh baca lah. Okey. Saya ada buat posting tentang ejen-ejen tu. Ada cukup banyak. Buat posting? Dekat Facebook saya. Ya. Punca kanser. Okey, so maksudnya lepas tuan tahu kena itu, tuan terus share kat Facebook? Ya. Atas kesedaran, aku tak tahu pun sebelum ni. Ya. Jadi dengan harapan bila tuan tulis, orang baca saya kata tadi lah, kalau 10 orang baca, seorang ambil tindakan, Alhamdulillah. dah boleh selamat kan? Ya. Kan? Ya. Itu pentingnya tau. Sebab macam saya kata tadi lah, gejala dah ada tapi kita tak ada kesedaran. Kebanyakan kes kanser usus lah terutamanya, sebab untuk makluman rakan-rakan di luar sana, kanser usus ini adalah nombor 1 untuk lelaki. Kalau perempuan payudara. Ya. Oh, kalau lelaki usus. Kalau gabungkan lelaki perempuan, kanser usus ni jadi nombor 2. Satu? Payudara. Payudara juga. Kes sebenarnya. Berdasar bilangan kes. Statistik lah. Habis kalau peratusan macam mana? Kalau lelaki dekat Malaysia ke apa ke? Okey. Dari segi umur tu 50 ke atas lah berisiko. Okey. 50 ke atas. Okey. And then dari segi kaum, pertama Cina, kedua India, ketiga Melayu. Macam mana? Dari segi peratusan yang ramai yang dapat. Kaum? Dari segi kaum pecahan, Cina. Pertama Cina. Usus, kanser usus. Kanser usus. Cina, Melayu, India. India, Melayu. Oh, kita last lah. Ramai Cina kena kanser usus. Berdasarkan kajian. Pecahan ikut kaum lah. Oh, lupa. Keturunan tak ada faktor? Mempengaruhi 10 ke 20%. Tapi kalau keluarga tuan ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tapi berdasarkan pembacaan saya, anak saya, macam saya dapat kanser ni pada umur 50 kan. Disarankan pada umur dia 40 dia kena check. 10 tahun daripada mula-mula kita kena. Oh, kena itu formula dia, 10 tahun. Okey. Kalau katakan saya kena umur 30 kan, mana anak saya umur 20 dia kena check. Kena check. Oh. Sebab potensi untuk dia mewarisi tu ada. Oh, apa-apa saja penyakit lah. Tak untuk dalam konteks kanser. Bila saya baca, potensi lah sebab apa-apa orang tanya keturunan kan. Macam saya ada asmatik. Asmatik ni keturunan. Asmatik apa? Asma. Oh, asma. Lelah. Ayah saya ada, anak saya ada. So, walaupun kita aktif, itu genetik. Automatik dapat. Lahir-lahir tu kita dah nampak dah. Ya, ada. Salah satunya dia panggil apa? Rashes lah. Kemerahan. Dia gatal-gatal, tak boleh berpeluh. Itu tanda-tanda ciri-ciri orang yang akan dapat asma lah. Asma. Paling teruk. Dia allergic lah. Paling teruk dia pakai nap lah. Pakai nap tu. Habis sekarang pakai lah? Saya dah tak lah. Tapi masih konsum ubat lah jika perlu. Dia boleh hilang lah benda tu? Dia tidak boleh hilang. Dia akan datang? Dia bila ada trigger yang mencetuskannya. Apa sahaja trigger? Contohnya ada orang cuaca. Okay. Ada orang makanan. Ada orang bulu binatang, habuk. Ikut individu lah. Berbeza-beza lah? Berbeza, tak sama. Habis kalau tuan sekarang kekerapan pakai nap tu? Saya sekarang dah kurang lah. Dah kurang lah, umur dah masih ambil tapi kurang. Maksudnya kurang tu, kalau saya dapat asma pun lepas saya masuk universiti. Sebab masa saya bersekolah tu lambat lah. Lambat. Bukan daripada kecil? Tak. Bukan daripada baby tu dah tahu? Oh, ingatkan kalau keturunan kecil tu dah ada? Tak ada. Saya mula dapat bila saya kurang aktif bersukan. Kurang aktif? Yelah, bila kita belajar sekolah menengah, saya basuh macam-macam sukan.
Bila masuk universiti, saya masih bersukan. Tapi tak sebanyak dekat sekolah. Sebab universiti kan kita fokus belajar kan. Ini kita fokus berpersatuan. Sukan ni dia jadi kurang lah. Dia bukan nombor satu lah. Kalau kat sekolah dulu selain boleh belajar, sukan lah nombor satu. Kan? Sebab sukan ni seronok zaman sekolah kita boleh pergi sekolah lain. Jalan-jalan ni. Jalan-jalan kita pergi perlawanan kan. Kan antara daerah kan. Antara sekolah kan. Seronok jalan-jalan dah. Kalau dulu suka nak aktif apa? Saya sekolah dekat Seri Titi Wangsa, dekat Tasik Titi Wangsa. Sekolah tu sekarang dah bertukar taraf jadi sekolah sukan lah. Zaman saya masih belum lagi sekolah sukan. Walaupun masa tu dah ada atlet-atlet Malaysia yang terutama acara badminton. Oh ya? Memang sekolah tu specialize dia panggil budak yang mana yang bagus badminton duduk sekolah tu. Titi Wangsa ni Shah Alam ke KL? Titi Wangsa, Tasik Titi Wangsa. KL lah kan? Kepung? Area Kepung ke? Area dekat dengan hospital besar Kuala Lumpur. Okey, betul. Hospital besar Kuala Lumpur, seberang jalan tu Jalan Tun Razak. Maksudnya kau memang betul KL. Memang membesar di situ lah. Betul KL. Saya kalau tanya Kuala Lumpur ni saya tahu. Kalau tanya Central Market, Daya Bumi, itu tempat saya membesar. Dataran Merdeka, itu tempat saya membesar. Saya sekolah agama dekat Masjid Negara. Saya sekolah rendah dekat Ampang. Sekolah Cina, saya boleh bercakap Cina. Sekolah Cina sebabnya masa sekolah rendah tu belajar bahasa Cina? Ya. Daripada darjah 1 sampai darjah 6. Bila masuk menengah saya kena masuk kelas peralihan. So kalau masuk tingkatan 1 saya lebih umur lah. Orang lain 13, saya 14. Kan? Kalau kata tingkatan 5, orang lain 17, saya dah 18. Sebab saya masuk peralihan kan, lewat setahun. So sekarang kalau pergi, dia kelebihan cakap Cina ni bila satu kerja dengan buat bisnes yalah. Kan? Bergantung pada kita lah. Tapi bila kita jarang bercakap, lama-lama dia ada perkataan-perkataan yang kita jarang dengar kan. Kita tak boleh nak pick up lah. Sebab kita jarang aman. Tapi darjah 1 darjah 6 tu pandai cakap Cina sebab bergaul dengan dia orang lah. Memang lah. Belajar semua cakap Cina, berkawan semua dengan Cina. Lama-lama pandai? Boleh lah cakap dengan orang, sembang-sembang. Saya try belajar. Saya ada anak murid badminton tu. Saya kata, saya latih dia badminton. Saya kata, kamu ajar saya bahasa Cina. Saya tak dapat. Sebab kita tak konsisten. Susah. Dia tak susah kalau kita boleh mungkin dekat Sabak Benam ada yang India tu boleh cakap Jawa. Yang Cina boleh cakap Jawa. Ada. Kedai jahit mak saya tu dia pandai cakap Jawa. Ya. Sebab apa? Dia interaksi je juga belajar formal. Tapi hari-hari lah. Cuba cakap macam Tuan Hakim main badminton mungkin seminggu sekali 2 kali je. Bukan hari-hari. So kena cakap hari-hari lah. Ya. Barulah benda tu kita tambah vocab tu. Macam paling tidak kan. Paling tidak Waterming nama saya. Waterming. Contohlah kan. War tu saya. Kan. Ming tu nama. Tek ni imbuhan. Nama saya Yelah. Yelah tu Tek. Waterming. Waterming Fang Lusa. Tu nama Cina saya. Saya ada nama Cina. Fang Lusa. Macam mana dapat nama Cina tu? Cikgu berilah. Virus kan. Dia nak supaya saya boleh ada tulisan karakter Cina, nama Cina, dia berilah Fang Lusa. Fang Lusa. Kan. Dia huruf tu macam mana? Tengok bahasa Cina tu rumit tau. Kalau kita betul-betul belajar, dia ikut karakter alam sekitar sebenarnya. Ya. Dia ikut karakter. Kalau orang, dia sebenarnya bentuk tulisan tu macam orang sebenarnya. Tapi kalau macam Tuan Hakim belajar bercakap pun dah cukup dah. Kalau tak membaca kan. Sebabnya kita nak macam bagi semangat pada, yalah kita cuma nak bergaul orang Cina dekat satu Malaysia kan. Jadi maksudnya kenapa orang Cina tak boleh menguasai bahasa Malaysia? Jadi sebab dia duduk Malaysia kan. Jadi tak apalah, kita mengalah. You kena belajar bahasa Malaysia dan kita belajar bahasa Cina lah. So saya rasa okeylah, sama-sama belajar bahasa. Sebaiknya macam itulah. Kan? Sebaiknya macam itulah. Kan? Kalau paling tidak pun macam Tuan Hakim kan, kita ni macam saya akui lah, kita sini tak menguasai bahasa Al-Quran.
Sarap kan? Ha? Untuk berkomunikasi. Kan? Sedangkan sebahagian daripada bahasa Al-Quran tu kita dah baca pun. Cuma kita tak amalkan dari segi bercakap. Tapi yang tu pun kalau bahasa Quran, saya tengok yang pelajar-pelajar yang belajar sana, saya kata balik pun dia gagap-gagap. Yelah, sekurang-kurangnya asas tu kita boleh beri contoh lah. Nama saya, awak nak ke mana, awak makan apa. Yang basic-basic lah paling tidak kan. Yang Paling basic kurang- kita toleh nak kuasai. Paling kurang pergi umrah tak ada hal lah. Ya, Kan? bila beli nak tanya apa. kan, benda-benda macam tu. Okey Tuan, pasal kerjaya sikit. Memang Tuan nak jadi pensyarah ke? Jiwa saya jiwa pendidik lah. Saya dapat Okey. sebab So, kenapa tak pilih guru ke pensyarah? Kenapa pensyarah? rezeki. Memang dilorongkan ke situ. Sebab dia contohnya bila saya habis pelajar sarjana, Kau siapa tu? alam sekitar. Oh, memang alam sekitar lah. Bidang saya bidang alam sekitar. Okey. Saya bekerja dengan Paya Indah Wetland Sanctuary. Sekarang yang panggil Paya Indah lah, dekat Dengkil. Itu tempat kerja saya yang pertama, yang mana dia nak, itu projek Mahathir, Tun Dr. Mahathir. Dia nak tukar Lombong tu jadi taman alam sekitar, nature park. Sebab Lombong ni banyak isu dia ialah pokok tak boleh nak hidup sebab dia tak ada nutrien, dia pasir je. Dia bukan ada tanah. Bila dia korek kan, dia keluar pasir je, dia tak ada tanah. Mana ni nutrien tu tak ada. Okay, jadi kerja kita ialah pertama kita kena tanamkan pokok. Macam mana nak pokok tu boleh grow, buat pemulihan lah. Okay, dan pada masa sama kita pemulihan dan pemeliharaan. Sebab apa? Pemeliharaan ni bila ada lombong, dah ada hidupan. Burung-burung air tu utamanya. Burung-burung yang berhijrah. Sebab bagi kita, sebab kita ni rakyat Malaysia ni dia tak menghargainya sebab kita diberi iklim tropika. Benda tu hari-hari kita nampak. Memang ada. Tapi kalau negara barat, dia bermusim. Hanya boleh tengok setengah binatang tumbuhan itu pada musim panas atau musim autumn, musim bunga. Kan? So kita ni semua ada. Maksudnya dia nak menghargai momen tu hanya pada satu period yang terhad. Jadi di negara-negara maju seperti Jepun, negara barat, dia memang ada taman-taman tu, memang peminat-peminat alam sekitar akan pergi kat situ bila musim dia lah. Kan? Kita tengok National Geographic kan, dia akan nak tengok burung berhijrah, dia tengok kalender burung daripada Rusia, daripada Rusia turun ke Australia, dia akan singgah Malaysia sebelum dia pergi ke Australia sebab perubahan musim. So tempat-tempat singgahan ni adalah dipanggil wetland. Bahasa Melayunya tanah bencah. Wetland. Wetland ni termasuklah sawah padi kat Sabak Benam. Tengok bangau banyak terbang kan. Putih, warna putih. Kan. Walaupun bangau putih tu bukanlah migrate. Ada spesies yang migrate, ada spesies yang kekal kat situ. Bangau ni ada banyak jenis bangau pun. Tapi saya tak tahu kenapa bila kat sawah tu lepas dia gembur ke apa mesti banyak. Saya tak tahu dia. Memang sebab sumber makanan. Dia cacing. Ikan. Anak ikan. Bila dah dibersihkan tu lagi clear lah. Memang dia datang lah. Sebab tu lah. Mana je tak terfikir. Sebenarnya kenapa bila ratakan je memang dia akan datang lah. Sebab dia masa sawah sedang menguning ataupun tumbuh, dia mungkin berada di tempat lain yang ada sumber makanan banyak. So dia tak ada kat situ. Dia mungkin tepi sungai, kat mana-mana dia boleh dapat makan. Walaupun tepi sungai tu ada makanan, tapi tidak semewah bila sawah atas diratakan kan. Itu lagi mudah kan daripada aku nak tunggu ikan muncul dekat permukaan air. Baik aku pergi ke sana, dia berhijrah ramai ke situ. Ada juga spesies yang memang singgah sebentar je. Dia singgah sebab dalam perjalanan dia daripada Australia nak pergi ke Rusia, daripada Rusia nak pergi Australia. Tapi macam mana orang boleh claim, katalah ini Malaysia, haiwan ni daripada Malaysia, haiwan ni daripada, mereka dah kaji dah spesies-spesies tu. Dia ada spesies-spesies burung yang memang dipanggil burung ni burung penghijrah. Dia tak akan kekal.
Okey. Dia akan singgah sekejap, lepas tu dia akan berhijrah. Maknanya pada tempoh-tempoh tertentu kita tak boleh jumpa dia. Dia ada kalender-kalender dia lah. Sebab tu bila saya bekerja dekat Paya Indah Wetland, saya belajar benda tu lah. Maknanya menghargai alam sekitar. Contohnya dia panggil apa? Paya Indah tu maksudnya office lah. Paya Indah tak, office saya di Kuala Lumpur. Site saya dekat Paya Indah, dekat Dengkil. Dia kawasan Lombong. Nanti tuan boleh google lah kawasan Lombong. Sekarang ni dia ambil alih oleh Perhelilitan. Sekarang kat situ dah ada buaya, dah ada badak badak hippopotamus, bukan badak sumbu, badak air, badak air. Yang buka mulut besar tu. Saya pernah pergi tempat tu. Dia macam sunyi sikit kan? Memang sunyi lah. Siapa yang menghargai dalam sekitar sajalah. Ya, akan pergi situ. Sebab nak tengok yang panggil apa, skodeng burung. Sebab isteri saya duduk Kancung Darat. Jadi dia antara nak pergi ke Dengkil. Dia ada Dengkil, dia memang Dengkil. Ya, betul lah tu. Badak air. Badak air, buaya. Yang terbaru ni dia ada macam showroom taman tema yang bercahaya. Itu yang terbaru lah, daya tarikan terbaru. Boleh berkemping sana. Saya bekerja dah setahun lah, lepas tu dapat rezeki masuk UiTM. Offer. Pergi interview semua sebagainya kan. Kalau berdasarkan perbualan kita pun hakim boleh menilai saya suka bercakap kan. So saya dah nampak kelebihan saya kat situ. Jadi jiwa saya memang itu lah. Jumpa manusia bercakap. Sialah. Okey tuan. Kalau bidang tuan ni alam sekitar. Ya, contoh saya bidang agama. Kita memang belajar kebersihan tu sebagai iman. Tapi praktikal tu budaya ni. Kita kurang sikit. Budaya ni, benda ni yang dia bermula pada rumah. Rumah kita macam mana mak ajar ayah kita ajar. Keluar rumah masyarakat kita, komuniti. Contoh paling simple lah. Ini cabaran untuk ustaz-ustaz. Kita tengok bagaimana bila kita solat, selipar tu berada keadaannya. Itu salah satu indikator paling mudah lah. Paling mudah tu ya. Bersepah kan? Itu pun tak boleh jaga. Paling mudah tak boleh jaga. Okey. Patutnya bukan susah kan. Kalau keluar letak kaki tu betul-betul, kalau macam Jepun, dia dah menghadap keluar dah. Maknanya dia keluar dia tu terus sarung. Yes. Kan? Macam kita kena reverse kan? Masuk balik kan? Sebab kereta kita buka tu, benda tu menghadap masjid kan? Kalau Jepun, dia akan buka, dia akan pusing kan? Maknanya dia get ready untuk keluar. Maksudnya dia dah memang ada niat menyusun tu. Kita sebab nak cepat tadi tu. Pengalaman saya lah, sebab saya diberi rezeki pergi ke Tokyo dengan Nagasaki. Bila lihat budaya orang Jepun ni, dari segi budaya hidup dia lebih baik daripada orang Islam, cuma dia tidak ada hidayah je. Tak ada iman kan? Bagaimana dalam kereta api atau di rumah ataupun dalam kereta lah, dia menghormati hak orang lain. Maksudnya handphone dia macam kita tak silent, dia silent. Dia tak nak ada gangguan pada orang. Kalau dia nak cakap, dia pakai earphone. So dia seorang je dengar. Kalau dalam kereta api, kalau kita sini, kita nak anak dara kita boleh gerak kuat-kuat. Betul. Kita yang belajar tu, kita tak berpraktik. Sebab apa? Kita tidak ada tekanan komuniti. Tak ada orang tegur. Maksudnya kalau semua orang buat, kita buat benda pelik, kita jadi janggal kan? Maksudnya kalau Islam mudahnya kita tak tegur, betul tak? Yelah, kalau kata semua orang mengamalkan benda tu, walaupun tak perlu tegur pun. Maksudnya semua orang buat benda yang baik, kan? Semua orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing. Semua orang buat. Bila ada seorang yang tak buat, dia akan rasa janggal kan? Dia akan rasa macam tidak normal dan akhirnya dia akan ikut kan? Harus perdana tu. Tapi ni terbalik. Masalah sekarang ni semua orang buat benda yang tak sepatutnya. So kita yang baik ni mengarus perdanakannya. Kita menentang arus. Orang lain dah buat benda lain, kita kata ini cara yang betul. Akhirnya kalau kita tak bertahan, kita mengalah, kita ikut dia orang balik kan? Ikut arus dia lah.
Contoh slipper je lah. Itu paling simple lah tu. Tengok hari Jumaat lah pergi masjid. Ya. Cuma sekarang ni kalau tengok dari segi kualiti tandas di masjid semakin baik lah berbanding dahulu. Kan. Macam mana lah kalau tandas masjid tak dijaga. Itu indikator kan, petunjuk kan. Ini cabaran lah, terutama masjid-masjid lama. Tandasnya macam mana? Suram, masuk pun lampu klik. Kan? Itu dengan ada lumut. Itu maksudnya dalam konteks alam sekitar lah menjaga alam sekitar. Kebersihan kan? Sebab contohlah pencemaran bau. Maksud tanda dia berbau. Kan? Terus tak boleh nak berhajat. Tak selesa. Tapi saya tengoklah ada semakin baiklah. Bila kita singgah mana-mana masjid sekarang ni, keadaan tu semakin baik. Walaupun ada setengah-setengah tempat tu masih uzur, tidak ada orang kelolakan, terutama masjid yang mana yang tinggal orang-orang tua je, orang muda-muda dah banyak berhijrah. Kan? Itu cabaran lah. Kampung lah. Ya, kampung. Kadang solat pun satu saf. Kan? Jadi kemudahan tandas tu mungkin tak ramai yang guna. Bila sekali-sekali tetamu datang, masa tu memberi impak lah. Ya, betul. Kan? Yang itu yang menjadi cabaran lah. Masjid-masjid tradisi lah, yang jauh ke dalam kan. Macam masjid saya tu lah, dia orang luar jarang datang. Jadi kita pun tak maintenance kita punya tandas kan. Dan orang tempatan je buat kat rumah je. Dia ambil uduk ya paling kurang pun. Jadi sebab tu macam posting tu yang baru ni bercakap tentang isu kepimpinan masjid. Dia berkait dengan isu kepengurusan jugalah kan. Orang lama lagi banyak sumbangan disimpan lagi bagus. Indikator lah. Indikator. Maksudnya ialah orang menyumbang banyak, kita banyak duit. Tapi kalau kita tengok imam-imam yang muda, contoh yang sekarang ni macam Madat, Firdaus dekat Merbok kan. Dia kata duit tu untuk dibelanjakan. Kalau boleh kosong lah. Memberi manfaat kepada masyarakat balik. Tapi yelah, saya pernah terlibat dalam segi pentadbiran kan. Apa-apa pun kita akan dapat sumber pendapatan kita, apa perbelanjaan kita buat budgeting. Mungkin tahun ni kita ada projek A khas. Contohnya menaik taraf tandas. Okey, 6 bulan pertama ini projek kita. Berapa kos kita? Ini kita kira lah berapa bajet. Daripada dana yang sedia ada, mungkin kita dapat 20% saja. Sebab kita ada banyak lagi perbelanjaan yang lain kita perlu konsisten bayar. Bil api, bil air. Macam ni bulanan. Kan? So benda tu kita tak tahu, kita boleh kira sebenarnya. Sebab tu kalau saya tengok masjid, saya akan tanya masjid ni, okey, seminggu dapat berapa? 5,000. Okey, dia kadang 5,000, 4,000 kan, diikut gaji banyak lah. Kan? So secara purata 4 kali kutipan dia, kalau 5,000 dia boleh dapat 20,000. Kan? 20,000 katalah, 20,000 tu 5,000 tu perbelanjaan pengurusan. Biaya. So dia ada baki lagi 15. 15. Okey, 15 tolak lagi 10,000 pengajian apa sebagainya kan. Ada baki 5,000. Okey, 2,000 simpan. Contingency lah jika berlaku apa-apa. So 3,000 buatlah projek baru. Mesti ada planning. So kita tahu. Okey, 3,000 je kita ada. Target 6 bulannya projek, 3 kali 6 kita ada 18,000. Projek kita perlukan 25,000. So kita perlu dana tambahan lagi. Masa tu masjid kena kreatif lah. Kena cari lah kan? Promote. Ya, buat apa pun. Mohon kat zakat, mohon dekat korporat. Kan? Ya. Dia sekarang ni yang saya hadapi ialah bila duit je dah habis, bila kita buat program tu terpaksa diberhentikan sebab tak ada bajet. Sepatutnya kita cari sumber lain. Dia macam ni. Bila kita buat satu program, mesti ada perancangan. Salah satu perancangan kewangan. Kalau projek itu melibatkan 12 siri contohnya. 12 siri 6 bulannya program kan, sebulan 2 kali. Kuliah kita panggil ustaz terkenal, bayar mahal sikit. Contohnya kan, daya tarikan lah supaya orang nampak, oh ni ada istilah ustaz selebriti ke apa ke kan. Bayar dia, kita pun faham nilai dia macam tu. Okay. Kemampuan kita mungkin 500 dan nak bayarkan dia 1,500. Mana datang 1,000 ni? 500 kita sama ustaz yang lain kita bayar, sama. Okay, kan? Faham. 1,000 ni mana datang? Masa tu kita carilah.
2 minggu pertama ni kita cek kedai runcit. Kau boleh tak sumbang 1,000? Boleh tak cover bulan ni? Pergi petrol pump. Sebab boleh ya? Boleh. Baru tahu. Tak maksudnya Cubalah, kita tak tahu dapat ke tak. Kita cuba je. Kedai restoran yang ada dekat komuniti-komuniti tu. Betul. Kalau dia tak boleh sumbang 500, 1,000, dia sumbang 100 pun at least dia sumbang. Ada lah kan? Ya. Kita lah kena kreatif. Ya. Cari. Kita kena kreatif. Lepas tu dekat contohnya, okey, kita ada apa ni, syarikat-syarikat yang lain. Hantarlah surat. Mohonlah. Yelah kadang-kadang nak tempatan pun ada dah berjaya-berjaya kat luar tu. Ya. Kita kena PM dia lah. Ya. Kita kadang-kadang iklan je dalam grup tu, duduk kampung kan dah ada dah iklan-iklan. Sekali tak berjaya. Tak adalah, maksudnya adalah cuma sikit-sikit lah. Ya, sebab saya faham kalau masjid dan tradisi dengan yang dia punya apa ni, karya yang kecil. Okey, kadang-kadang kita nak mengikut rentak masjid-masjid yang hebat tak boleh. Tak samalah kan, dari segi budgeting, ini daya tarikan sebagainya kan. Mungkin orang boleh buat carnival tu setahun 4 kali. Kita nak buat sekali pun dah semput. Kan? Tapi kita be realistik lah. Okey. Contoh paling mudah, sekarang ni trend nak menarik anak muda. Kita tu apa yang kita boleh buat? Okey, pertandingan carom. Carom? Kan? Carilah penaja. Kan? Tak semestinya kena duit masjid. Ya, tak semestinya. Hadiah pun tak semestinya mewah. Sekadar kita sediakan, okey, contohnya apa ni, setiap sagu hati dia ada apa dia 1 sampai 10. Okey, antara 5 ni dapat 10. Dapat hamper RM10 pun dah orang dah happy. Dah seronok kan? Yang atas tu kita kasihlah hamper yang bernilai 200, betul turun 150, 100. Congak-congak tak sampai pun 500 perbelanjaan. Satu aktiviti kan? Dengan air. Carilah individu untuk menyumbang. Kan? Benda ni melibatkan, yelah sekarang ni macam apa ni, Ustaz Firdaus menggunakan media sosial. Dia minta RM2.5 je untuk bina hotel tu. Pandai ni. RM2.5. Dan saya tengok ada setengah-setengah yang duk follow apa, yang masjid, tak silap saya masjid mana, Puchong ke mana? Di follow ya. Yang buat dia ada drama dia lah, dia mendidik lah. Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi TikTok. Yang terbaru ni dia dia macam James punya lakonan. Ya. James tu. Dia buat apa yang terbaru ni, saya tengok dia buat apa kita nak bukan samak panggil apa? Kalau kena najis berat. Samak lah. Ada satu istilah lagi. Samak, satu lagi apa? Jadi beza kan samak dengan orang kita biasa sebut samak lah. Cuci dengan tanah. Tayamum. Bukan tayamum, apa lah? Samak dengan, saya lupa dah istilah dia. Tapi lah. Dia buat video tu. Dia tunjuk selipar tu kena air kencing anjing. Dia angkat supaya berat, cuci pakai tanah. Kali pertama. Itu yang kali ke-6 tu air biasa lah, air mutlak lah. 6 kali. Mana kreativiti dia lah. Cari kan. Cara tak langsung, maknanya yang menyumbang tu bukan orang karya kita. Sebab kita dah tahu karya kita kemampuannya berapa. Kita boleh kira pun. Setiap minggu tu lah. Itulah pendapatan kita pun. Mana boleh lebih. Jadi bila nak buat tu, kita based on projek lah. Berdasarkan projek tu. Dan saya sebab tu kadang-kadang dia bergantung pada kepimpinan masjid satu. Yang kedua, bendahari tu sendiri. Kan? Bendahari tu kena pandai lah buat perancangan kewangan tu. Dia membantu pengurusi kan. Sebab dia tahu duit tu macam mana setiap bulan masuk, perbelanjaan tu apa. Benda tu patternnya sama je setiap bulan. Tahun depan pun sama juga macam tu. Kita dah tahu pendapatan, dapat belanjaan. Dah tahu dah. Kita boleh tahu dah. Setahunnya bajet kita boleh buat. Jadi saya plan tu, bila saya, yelah macam Firdaus tu kita bagus lah, kita boleh follow. Tapi kita macam, saya antara masjid yang macam baru nak muda tau. Kita nak pecahkan kita punya pemikiran tadi tu. Itu cabaran lah. Cabaran bila nak mula ahli jawatan kuasa tu orang lama. Ya betul. Nak pecahkan pemikiran. Sebab biasanya nak menggerakkannya, kita gerakkan dengan biro belia dulu.
situ mudah. Tarik orang muda dulu. Bila orang muda dah ramai mengimarat masjid kita, walaupun dia datang sekadar main carom dulu. Kan? Dia tak ada, jangan tarik pada terus agama. Ya. Itu rasa berat. Ya. Sekurang-kurang Suruh daripada dia tak pernah datang, dia pernah datang. Itu yang pertama. Itu yang pertama kan? Ya. Masalahnya saya dah buat perkara tu. Memang kena tentang kau-kau ya. Cabaran lah. Cabaran. Sebab tu kita kata kalau kita buat, kita kata kita tak guna dana masjid. Okay. Kita hanya perlukan kelulusan je. Okay. Tempat ke, apa ke. Ya. Dana tu kita... Ya, kita usahakan. Okay. Kita carilah kerjasama dengan belia 4B ke kalau ada. Persatuan belia mana-mana ke. Dengan kerjasama. Kan? Dengan pejabat adun ke. Tak kisahlah. Kita bukan isu politik. Kan? Orang politik patut peranannya menjaga rakyat. Tak kira siapa pun yang memerintah di situ. Kan? Ini pun satu perkara juga kan. Masjid ni dia ada warna lain. Ni jangan. Tak boleh lah. Selamat Sultan dah cut awal-awal lah. Kita kata tak ada. Kalau dia ada kat situ, kita boleh minta peruntukan. Ya, Tanggungjawab dia lah. betul. Kalau dia tak mampu beri peruntukan, sekurang-kurang dia beri orang yang boleh bantu kita beri peruntukan. Networking. Ya, betul. Kan? Saya perlukan senarai nama apa-apa pengusaha ke apa ke, biar kami yang pergi minta. Kita approach sendiri. Yang ni mengambilkan masa lah. Tapi bila kita dah tahu SOP dia, kita dah buat tahun. Saya bercerita ni sebab saya ATP IBG. Sekolah? Sekarang ni? Masih. Saya daripada anak saya dulu sekolah, saya pernah jadi YDP 6 tahun. Lepas tu bila anak saya masuk Melaka, saya jadi AJK, adalah berhenti 2 tahun. Sebab saya memang tak nak pilih kan, isi saya pun tak benarkan saya sibuk. So setiap kali mesyuarat saya tak pergi. Kalau saya pergi saya kena lantik. Bila saya pergi memang betul saya kena lantik. So isu PIBG sama isu masjid, isu dana. Ya, betul. Isu dana sebenarnya kita kena kreatif mencari dana. Kadang-kadang kita kena kolaborasi dengan bank. Contoh bank tempatan kat situ ada. Dia tak kasih banyak, dia kasih sikit pun tak apa, sekurang-kurangnya dia menyumbang. Sebab komuniti tu menjadi pelanggan dia. Betul juga. Apa salah dia sumbang RM500? Kita letak logo, sumbangan nama bank. Dengan kerjasama. Kan? Apa nilai sangat? Sekadar print bank dia RM30 je, letak logo dia. Letak kat pekan ada bank tu, ada pekan yang biar dia nampak. Silalah datang masjid ni, ada pertandingan. Kita promote dia. Kelebihan ni kita promote dia. Saya pernah buat PIBG. Kita kempen dengan Petropam. Kita kasih kupon. Siapa-siapa isi minyak, Petropam tu akan derma balik kat kita. Cara tak langsung pengguna nak guna benda tu kena pergi tempat dia kan. Win-win lah. Maksudnya kupon tu dia orang pengguna bukan menyumbang pun, tidak. Dia belanja kat situ. Dia belanja. Bila dia belanja situ, dia menyumbang dana pada masjid. Contohlah, isi minyak RM10, RM1 akan masuk dekat kita. Petropam janji macam tu. Ikutlah berapa banyak kupon yang dia dapat. Kalau dia dapat 100 lagi kita dapat. Maksudnya nak lah ya. Sebab tahun dah pernah buat kan. Kena approach lah. Kena nego, bincang apa benefit dia. Sama juga dengan kereta bengkel kereta ke. Kita sediakan voucher. Masih sediakan dengan kerjasama masyarakat. Siapa pergi bengkel ni dapat diskaun 5%. Contohnya kan. Mana marketing untuk dia kan. In return terpulang pada dia nak sumbang berapa pun. Terpulang pada dia lah. Tak payah tetapkan kan. Tak payah tetapkan. Dia sumbang sikit pun tak apa. Janji ada. Ya, janji ada. Jadi memang kena kreatif lah. Dan kerja tu kerja berterusan. Boleh kerja ada. Dia kena berterusan, maksudnya mencari dana ni kena berterusan lah. Sepanjang masa lah, contoh dah tempoh 3 tahun, 3 tahun tu kena cari lah. Kena cari. Yang terbaik berdasarkan projek, supaya kita nampak hasil dia. Okay. Baru kita puas hati kan. Lepas tu kita jatuh kuasa pun nampak. Bagus lah dia buat ni. Ada hasil. Walaupun kita kata dana kita tak usik pun tabur masjid. Okay. Kita tahu kemampuan masjid kecil kan.
Kita contohlah projek tu 20,000, aku minta 2,000 je. Lebihnya aku cari. Cabaran pada kita lah. Macam mana kan? Macam mana pula nak cari tu? Kita minta 2,000 je, 10% saja daripada projek. Projek tu 20,000. Okay. Kan? Itu pula kita cari kontraktor yang nak infak pula. Kita beli bahan mentah, kerja tu amal jariah. Kan? Contoh macam itulah kau dapat kan. Kata ini kita beli bahan mentah, kau tolong buat, pahala akhirat kau dapat. Kalau PUBG tu selain kerjasama, pernah tak PUBG hasilkan apa-apa produk hasil jual? Pernah? Ada. Apa? Tapi biasanya tak banyak membantulah dana tu. Sebab bila kita jual produk, kita keluar modal, ada risiko. Okay. Maksudnya bisnes risiko lah. Ada risiko macam kita buat t-shirt. Oh, jual t-shirt. Jual t-shirt kan. Ada risiko lah. Tak laku, stok. Nak buat apa lah? Duit kita modal dah terperam kat barang. Okay. Jadi kita buat kerja lebih lah, marketing pula. Dah 2-3 kali kerja pula ya, tambah. Lepas tu nak buat pengurusan duit tu pula lagi. Saya tak sarankan lah. Okay. So, lebih baik tadi tu direct terus kerjasama. Terus dapat sumbangan. Supaya kita tak terikat. Sebab bila peniaga ni, dia kadang-kadang dia akan jatuh fitnah kita ada kepentingan. Okey, tapi kalau kita bila jalan derma pula, sumbangan saja, kita asyik minta sumbangan je, usaha sendiri. Macam mana? Kalau ada persepsi tu. Okey, kita kena tengok yang kita mohon sumbangan itu usaha kita. Okey. Usaha kita kan? Okey. Cuma sila kita kena bertuju pada orang yang sama setiap kali. Yang buat tu? Maksudnya kita si A kan, A tu penerima. Kita tembak dia. Dia je. Okey, faham. Carilah orang lain. Kita tahu A ni okey, tapi A ni kita simpan untuk projek yang bagus-bagus. Okey. Jangan projek kecil pun kita cari kat A. Rugi lah. Okey, faham. Kita tahu sekali minta kat A dia boleh kasih 10,000. Contoh kan. Kita tahu dia pemurah. Kita respect dia. Tapi jangan projek kecil pun kita minta kat dia. Tak payah, sayang lah, rugi lah. Rugi lah. Walaupun dia kasih sikit, 500, sudah dia 10,000. Tapi dia rasa macam banyak. Jumlah sama kan? Tapi kekerapan dia beri, dia rasa macam banyak. Nilai sama. Betul tak? Sebab tu kita kena ada strategi. Siapa orang yang kecemasan kita boleh minta. Kita kena kenal. Dalam komuniti. Ya, ada. Networking lah ya. Kena ada. Network. Contohnya kita dapat kurang 200 lagi. Mana kita nak cari? Kita tahu ada apa Allah ni boleh bantu. Tapi kita hanya minta dia dalam kes-kes kecemasan je. Kita tak akan minta dia. Ya projek besar-besar tak payah. Ada lah. Memang kita dah identify. Okay. Dan dia macam ni isunya dalam masyarakat kita belum ada jiwa sukarelawan. Masalahnya jiwa sukarelawan yang contoh saya bagi contoh saya kata saya nak buat program. Saya program ni anak saya masih kecil lagi tau. Saya kata saya nak didik anak tuan-tuan dan puan-puan tau. Kita bukan anak saya. Katakanlah diorang kata nak claim saya ambil kelebihan untuk ajaran saya. Sekali anak untuk tuan-tuan dan puan. So maksudnya saya minta sumbangan pada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat program anak. Program apa? Yelah contoh program cuti sekolah. Okey. Kan sehari ke 3 hari ke. Jadi kalau banyak kita boleh buat 2 hari. Tapi tak kurang. Okay. Bila program-program pendidikan, pembangunan, collaborate dengan IPT yang terdekat kat situ. Kalau ada college ke apa, buat kerjasama dengan mereka. Untuk dia jadi penganjur bersama. Makan kita minta orang infak. Material ke apa tu biarlah orang tu yang penganjur tu sediakan. Kita hanya sediakan peserta. Nampak idea. Tak ada kos lah. Contoh kita ada college vocational. Dia boleh mengajar kek. Tapi apa benefit kat vocational tu? Apa benefit kat dia? Social responsibility. Khidmat masyarakat. Dia memang ada lah. Ada.
Dia mesti menyumbang. Mana-mana institusi pengajian tinggi, tak kira lah college community ke, college vocational ke, Di sana ada politeknik. gunakanlah. Ya. Bekerjasama. Uish, sayang lah. Jumpa kat situ bincang. Okey, kita nak ada 4 program. Kita dah study lah politeknik ni boleh pelajar-pelajar dia ada yang boleh servis motor contohnya. Kan? Kita buat program servis motor percuma sebab budak-budak dapat pengalaman. Kita minta Petropam sponsor, bengkel sponsor minyak hitam. Tak boleh sponsor, harga rendah sikit. Nampak tak? Budak-budak dapat pengalaman. Hands on. Masyarakat dapat servis percuma. Dekat dengan imarat masjid. Tak ada nampak masjid tu ibadah saja. Bengkel lah boleh menyumbang. Promote dia, kita sumbang. Ataupun cari penaja ke, minyak hitam, servis percuma. So maksudnya kita kena cari bahan-bahan yang kita boleh guna tu. Kita tengok kepakaran yang ada pada komuniti kita. Okay. Kalau politeknik tu ada culinary, boleh masak-masak buat kek. Buat program. Buatlah kepakaran dia. Bahan disediakan ke apa ke. Kalau sebab bila tu melibatkan kos, maknanya penyertaan kena bayar lah sebab nak sediakan raw material tu. Tapi tak samalah pergi komersial. Belajar buat kek. Belajar komersial RM300. Ini kau belajar RM50 je. Kita pun RM50 kita tak ambil untuk, kita nak sediakan bahan mentah tu je. Hands on. Kan? Dia dapat manfaat. Kan? Kerjasama lah. Ini kerjasama. Ataupun paling mudah sekarang ni, walaupun tak dapat duit banyak, cari syarikat-syarikat yang boleh beli minyak masak. Dan penduduk hanya menyumbang minyak masak je. Beri pada kami, derma minyak masak tu. Ada tempat sekilo RM3, ada tempat sekilo RM2.5, ada tempat RM2. Macam Minyak masak terpakai. Okay. Jual balik Mana orang masyarakat tu dia tak dapat duit lah. Duit tu dapat kat masjid. Tapi dia menyumbang minyak masak. Faham tak? Kita ada tempat storage. Kalau dia buat minyak, bawa je. Derma kat masjid. Kita terima minyak masak. Terpakai. Menarik lah tu. Sebab kita minta duit, orang tak bagi duit kan. Tak ada. Minyak korang mesti confirm guna. Kau buang kan. Kau kumpul, kau derma kat masjid. Masjid dah kumpul banyak-banyak, panggil kontraktor yang boleh beli. Duit yang kecil-kecil ni kita boleh buat program kecil-kecil. Program satu harinya, program cuti sekolah. Betul. Dia tak ada kos besar pun. Macam saya tengok masjid Tok Dagang buat baru ni. Program tu setengah hari je untuk beri pengetahuan pada kanak-kanak tentang ilmu astronomi. Boleh. Macam sekarang ni, Hakim dah kenal saya, okey, mungkin kita boleh link dengan UiTM, panggil pelajar UiTM buat khidmat masyarakat ke apa ke, tulis surat je, jemput. Kami menjemput pensyarah berkaitan astronomi untuk menerangkan tentang astronomi pada budak-budak. Jemputlah, rezeki dapat lah. Okey. Contohlah kalau pihak UiTM tu siapa yang nak tanggung kos dia semua tu? Biasanya kita meraihkan jemputan kan, kita sediakan makan. Makan kita So memang sosial masyarakat apa? Honorarium kita tak berilah. Okey. Mana ni macam penceramah kan ada duit dia, honorarium itu kita tak berilah. Dia buat khidmat masyarakat lah. Khidmat masyarakat lah istilah dia. Ya. Okey. Kita buat surat, mana-mana IPTA boleh kita jemput. Ikut kepakaran dia. Okey. Cuma kalau kita kenal lagi mudah lah. Sebab kita senang nak follow up. Mohon kan. Masa senang nak follow up lah. Itu je cerita je kan. Okey. Dia kadang-kadang benda ni macam tadilah. Macam saya dapat penyakit tadi. Kita tak ada knowledge, tak ada ilmu. Tak tahu. Benda ni boleh buat kan? Sebab kita tak ada ilmu tu. Sekarang ni Hakim dah tahu. Sekarang kena buat lah. Terbuka lah. Sebelum ni kita macam tak, jalan tu je. Kita cuba jalan tu dah tak boleh. Dia tak tahu, tak nampak jalan lain. Sebab tu sekarang ni kita kena gunakan media sosial tu macam mana kita nak buat marketing. Macam mana kita nak buat marketing. Contohnya saya perlu penginfak untuk bumbung, harga dia sekian, kita perlukan ni. Berapa orang kita target. Kita matematik kena ada lah di situ. Kira-kiraan ni ya. So impak bumbung saja.
Nanti KP pula, infak lain pula. Kan? Jangan wakaf. Wakaf kadang benda ni terikat dengan perjanjian. Wakaf ni dia tak fleksibel. Dia hanya untuk tu saja. Ya. Saya faham macam tu lah. Sebab tu kalau ada PIBG pun kita tak nak guna wakaf. Wakaf orang kau dia gazet kat situ dia tak boleh halil lah. Sebab niat penyumbang tu begitu. Itu. Kalau infak, fleksibel lah. Kalau terlebih kat sini, kita ada bumbung ada lebih bajet kan. Kita boleh beli benda lain. Tak perlu nak beritahu pada penderma. Minta maaf lah cik, derma ni saya tak ada. Sekejap, saya tengok berapa minit dah. Bunyi bising tu orang bekerja dah tu, gangguan banyak tu. Wih, lebih lah. Kat 2 jam. Potong-potong lah nanti. Yang mana tak berkenaan. Okey, jadi insyaAllah Tuan, banyak ilmu yang saya dapat. Bukan asalnya nak tanya Tuan lah pasal kanser tu. Sebab yelah kanser, kesihatan ni dia berkaitan dengan semua orang. Jadi antara yang mahal tu pengalaman lah. Kadang-kadang kita baca, dia lain tau. Saya punya idea ialah dia beza kalau kita dapat nasihat daripada orang yang kenal dengan tak kenal, beza. Jadi kalau kita kenal dengan orang tu, dia lebih, kita mudah nak terima. Faham. Kalau orang tak kenal kita, kita okey walaupun benda tu penting. Jadi dengan Tuan, alhamdulillah, kenal kat Facebook, sekarang ni lebih kenal. Jadi banyak ilmu yang saya dapat, bukan sahaja kesihatan, ilmu pengurusan. InsyaAllah. Dan kebetulan lah bulan ni bulan sambutan kanser payudara. 16 Oktober. 16 Oktober. Setiap tahun ada sambutan kanser payudara di peringkat dunia dan juga kebangsaan lah. Dan di Malaysia kita sambut 16 Oktober. Kalau hari kanser dia sambut bulan Februari. Itu umum lah kanser. Kalau usus? Usus dia tak ada kanser usus yang secara spesifik. Dia hari kanser tadi je lah. Hari kanser saja. Cuma payudara ni dia melibatkan kaum wanita kan, dia unik kan. So yelah isteri kita, mak kita. Jadi dia beri satu penumpuan lah. Dan kalau di Malaysia pun kanser payudara ni jadi nombor 1 lah. Dari segi statistik. Okey, cuma lagi satu Tuan. Kalau kita dah sampai stage 4, tadi kalau 1, 2, 3 tu dia boleh sembuh ke? Okey. Dia ada 3 proses rawatan lah. Okey. Pertama, pembedahan. Buang. Benda yang ada ketumbuhan tu kita ambil, kita buang. Selepas pembedahan, kita akan buat terapi. Terapi ni ada banyak terapi. Paling umum ada 3 lah. Dia panggil terapi kimia. Masuk bahan kimia yang membunuh sel. Dia panggil kemoterapi. Satu lagi ialah menggunakan radiasi. Dia panggil radioterapi. Mana guna gelombang lah. Dia tembak macam laser kan. Gelombang tu ada frekuensi dia. Dia akan gegar-gegar sampai sel tu musnah. Itu radioterapi. Yang satu lagi dia panggil imunoterapi. Imunoterapi ni dia gunakan sistem sistem daya tahan badan kita. Maknanya sel-sel tu diserap oleh sistem pertahanan badan kita. Dia panggil imunoterapi. So dia bergantung lah. Macam saya bawa peringkat pertama kemoterapi. Maksudnya kita akan lalui semua peringkat tu? Bergantung pada keseriusan tahap kanser itu. So yang sekarang ni Tuan tu kemoterapi ni biasa umum. Radioterapi ni sebab dia pergi targeted. Maknanya dia tembak satu tempat je. Kemo ni dia masuk semua. Kimia kan. Dia masuk ke drip. Macam saya ada ni. Tempat dia panggil port. Masuk situ. Lepas ni tak perlu cari lagi salur darah. Dia dah cucuk. Tapi saya kena operate lah masukkan benda ni. Mula-mula buat tapak lah yang yes, macam tapak. So dia masuk kat sini, bahan kimia tu pergi seluruh badan. Itu kemoterapi. Radioterapi ni dia tembak macam laser. Dia tembak satu titik je. Dia buat tanda macam tattoo sikit. Tanda. Dia akan M dia tembak situ je. Dan dia proses tu tak lama. Saya tak pernah melalui. Tapi berdasarkan cerita rakan-rakan dalam 30 minit saja. Tapi berulang selama 20 hari. Mana tiap hari kena buat. Mana dia nak getaran tu sampai dia pecah. Musnah lah. Radioterapi. Yang paling mahal imunoterapi. Imunoterapi ni ataupun dia panggil targeted lah. Maknanya dia sasarkan ke mana saja. So benda ubat tu akan pergi situ saja. Okey. Bedah, terapi. Yang ni yang terakhir. Semua ni dah tak boleh, dia panggil palliatif. Palliatif ini adalah merawat bukan untuk sembuh.
tapi merawat untuk memberi kita lebih panjang jangka hayat. Kita tak boleh sembuh. Tapi kalau kita sakit, dia kurangkan sakit. Dia konsep dialisis ayah saya. Dia maksudnya dia memanjangkan tempoh hayat dia. Betul. Dia dah tak boleh rawat dah. Dia tak boleh baik dah. Ya. Dia panggil palliative. Palliative. Dia istilah palliative. Maknanya yang pakar pun pakar yang itu. Maknanya dia bukan lagi pergi bahagian onkologi. Onkologi ni terapi lah. Dia dah pergi bahagian palliative. Ada kes orang dah pergi palliative, dia bagus, dia buat balik terapi. Rezeki masing-masing lah. Contoh saya masuk sama dengan kawan saya. Kawan pun kawan sekatil lah dalam wad. Sama stage 3 kanser usus. Tapi Umur sama? Umur beza setahun saja. Saya 50, 51. Tapi yelah, jodoh dah ajal kan. Dia dah pergi di bulan 6 lah lalu. Sebab dia dapat kanser yang agresif. Wah, tu juga jenis-jenisnya. Sel kanser ada 200 jenis sel. Dia bukan bergantung pada antibody seseorang. Bergantung jenis sel yang kita dapat tu lah. Sel kanser tu ada, dia ada 200 jenis kan. Banyak. Rezeki dia dapat yang agresif. So dia daripada dia sihat, badan besar macam kecil-kecil, dia tu tak boleh berdiri, pakai kursi roda. Terus dia pergi IKN sebab dah jangkit ke paru-paru. Dia dah mula merebak. Dia merebak ke paru-paru. Anak dia telefon saya lah, kata ayah dah tak ada. Dia meninggal pukul 2 pagi. Yang lebih menjadikan, seminggu lepas tu ialah kenduri anak dia. Dia jemput saya, dia jemput saya, dia hantar mesej jemput saya untuk kenduri anak dia. Cuma pula rezeki saya nak pergi kenduri anak tak boleh, saya tak sihat. Saya pun tak dapat pergi kenduri anak dia. Itulah kata. Jadi maksudnya boleh sembuh ke kalau part tadi? Dia bergantung kepada jenis kanser, jenis rawatan, jenis individu itu sendiri. Macam kalau pesakit tu umur 70-80, dah tak ada. Bukan apa, dia nak menerima rawatan tu, dia tak boleh, daya tahan dia tak kuat. Kan? Dia macam ni lah Hakim. Dalam kanser dia tidak ada istilah sembuh. So once kamu dah dapat, macam saya bila saya dapat ni, sama ada akan datang sel tu aktif atau tidak. Dia panggil remission. Dia ada istilah dia lah. Dia tak ada panggil free cancer, tidak ada istilah free. Free cancer ni istilah orang awam. Ataupun cancer survivor kan. Itu istilah orang awam. Risiko untuk kanser itu berulang tu ada. Walaupun dah hilang lah. Ya, dia panggil tak aktif. Biasanya dia panggil free cancer atau cancer survivor dalam tempoh 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun tu dia tak ada apa-apa lagi, maknanya dia anggap sebagai bebas kanser. Tapi berdasarkan saya jumpa doktor itu, saya tanya istilah sekarang dia bukan pakai 5 tahun dah. Dia kena pakai istilah 10 tahun. Sebab lagi. Sebab dia kata memang ada, macam baru ni kawan saya, dia dapat kanser paru-paru 2001. Dah baik, dah terima, dah baik. 2004 dia dapat balik. Maknanya benda tu berulang. Relapse dia panggil. So sekarang ni istilahnya lah sel kanser tu aktif atau tidak je. Dalam bahasa mudah ni, semua orang sebenarnya dalam badan ada sel kanser. Sama dia aktif atau tidak saja. Okey, menarik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan dapat berikan pendedahan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton podcast ni. Jadi insyaAllah bila kita dapat ilmu ni, dapatlah kita sedikit ilmu bekalan untuk kita berjaga-jagalah. Tapi kalau dia nak kena lah tuan kan. Saya untuk penonton lah istilah saya, kita ni insan terpilih. Insan terpilih kan? Sebab kematian tu pasti. Cuma bila insan terpilih ni dia diberi isyarat dahulu. Betul. Beri peluang. Kalau saya pandang dari segi akhirat, dia sebenarnya baik sebab apa kita tahu. Kita dia beri tanda lah. Dia beri tanda. Sebab jiran saya depan ni, dia melawat saya masa saya sakit. Dia pergi dulu. Ya. Tuhan nak tunjukkan. Okey. Kita kanser,
kita dah fikir aku dah selangkah lagi nak ke alam kematian lah kan. Sebab dah ada tanda kan. Mesti kita pergi dulu. Dia ziarah kita, tanya khabar apa semua, dia pergi dulu. Tuhan nak tunjukkan dia tak adalah sakit yang serius. Maksudnya tak ada macam kita kanser kan, kita dah tahu. Dia biasalah kalau orang besar kencing manis, darah tinggi tu biasa kan. Tak ada orang kata kau kencing manis tak lamanya. Tak ada. Tak ada. Tapi kan? Kalau kanser dia mesti. Ya. Kan? Sama ada darah tinggi, umur tak ada kata. Kan? Betul. Sama walaupun jantung ada risiko mati, tapi tak ada sangat dikait pun dengan kematian. Cuma kena hati-hati. Makan ubat kan. Maknanya jangka hayat untuk dipanjang tu masih ada peluang. Mana-mana penyakit kan. So dia tak adalah kata sampai trigger kita dah sampai masanya aku kena berubah. Tak sampai trigger tu macam tu, tak ada. Berbanding penyakit kanser. Kanser ni bila orang dapat, kebanyakan saya jumpa kawan, bila dapat tahu aku nak mati dah. Faham Faham. Tapi disebabkan perkembangan teknologi, perkembangan ilmu, jangka hayat tu dah makin dapat dipanjangkan. Sebab dia setiap tahap tu dia ada jangka hayat. Tahap 4 ni jangka hayat dia 10 ke 20%. Maknanya macam tadi Hakim tanya kan, boleh survive tak? Kalau kata 10 orang, 2 orang boleh survive. 20%. Yang boleh survive mana? Clear, tak ada apa-apa. Mana 8 tu biasanya dapat berita kematian. Dari segi statistik. Sebab tu bila stage 4 tu, bila orang dapat tahu, memang dia kata aku tak lama lagi lah. Stage 3 macam saya, peratusannya 50 ke 40. Macam saya tadi, kawan saya 6 bulan, bulan 6 dia dah pergi. Terus okay. Mana separuh daripada 10 orang tu, dia akan pergi. Untuk stage 1-2 dia lagi panjang, dia 70 ke 80. So ini berdasarkan data statistik. Bukan ramalan. Berdasarkan data-data pesakit kan yang dah ada. So saya harap perkongsian ni adalah perkongsian orang awam. Saya bukan pakar perubatan, tapi ini berdasarkan pembacaan saya dan apa yang saya baca. Sebab saya pesakit, saya nak tahu, saya banyak membaca, dan latar belakang saya pun pensyarah. So banyak yang saya baca tu adalah bahan-bahan kajian lah. Macam jurnal ke penyelidikan kan, sebab kita nak tahu lebih lanjut. Di samping bacaan-bacaan yang umum lah. So saya mengucapkan ribuan terima kasih lah pada Tuan Hakim kerana sudi hadir, walaupun agak bercampur-campur lah perbualan kita. Banyak ilmu dapat. Semoga dia memberi manfaat lah InsyaAllah kepada tuan-tuan dan puan-puan, dan juga pada Hakim dan juga pada saya lah. Sekurang-kurangnya inilah yang saya boleh sumbang sedikit ilmu yang tak seberapa mana pun. Kata orang ilmuwan kata, macam kita celup kat jari, kita angkat, yang ada kat tangan tu lah ilmu yang kita ada pun. Berbanding selautan air kan. Kita celup sikit je, kita angkat jari, itu yang kita ada pun. Yang melekat pada jari, itulah ilmu yang kita ada. Memang banyak lagi tuan-tuan harus membaca, bertanya pada yang pakar. Jangan ambil saya bulat-bulat. Tanya pakar lah, rujuk pakar, terutama pakar perubatan lah. Kalau tuan-tuan rasa ingin tahu lebih lanjut, mengesyaki diri tu ada potensi untuk dapat sebarang kanser, sama ada kanser usus, dalam konteks saya kanser usus, atau apa-apa jenis-jenis kanser, rujuk pada pakar. Dan saranan saya sebelum kita berpisah, buatlah saringan kesihatan berkala. Bawah 40 tahun, 2 tahun sekali, sekurang-kurang 2 tahun sekali. 40 tahun ke atas, sekurang-kurangnya setahun sekali, ikut kemampuan, sebab dia melibatkan kos. Okey. Paling tidak pun kalau tak mampu juga 3 tahun, 5 tahun sekali buatlah supaya kita tahu kesihatan kita bagaimana, supaya doktor boleh mengambil langkah perubatan awal, dan dengan langkah perubatan awal tu dapat menyelamatkan nyawa kita, dapat memanjangkan jangka hayat. Sudah pasti jodoh ajal itu kehendak Allah SWT, kita berserah padanya. Yang penting kita berusaha dahulu. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih tuan. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang 2 jam.